Ini. Saya Dr. Izian adalah moderator anda pada webinar anda pada malam ini. Okay. Webinar kita pada malam ini bertajuk Work-Life Balance. Kita datangkan dua orang panelis yang hebatlah daripada UIA. Okay. Macam biasa, sebelum saya mulakan apa-apa webinar, macam biasa saya akan kongsikan satu rangkap pantun lah. Harap ada yang membeli. Okay. Pantunnya berbunyi. Okay. Kalau tak ada si buah labu, takkan berair batang cendana. Kalau tak ada ayah dan ibu, takkan lahir manusia ke dunia. Okay, tak pantun saya. Okay, kalau ada yang sudi boleh beli pantun saya di FB Live ataupun di Zoom saya lah, di Zoom kami lah. Okay, kita mulakan ya. Sebelum tu saya nak kenalkan lubukharta.com lah, by Diri Supercaster, kita punya organizer pada malam ini. Lubuk Harta ni sebuah page lah, page kami di mana kami kongsikan ilmu-ilmu percuma saja tentang pelbagai perkara lah, terutamanya ilmu kewangan dan juga ilmu pelaburan hartan. Pada malam ni kita kongsikan ilmu kekeluargaan pula, kan. Okay, siapa yang masih tak kenal lubukharta.com boleh screenshot dulu slide saya pada malam ni, yang sekarang ni. Nanti boleh search. Dekat sana saya ada sharekan FB Live webinar kita pada malam ini. Anda boleh share balik di FB personal anda masing-masing. Harap ramai yang bermanfaat pada malam ini. Okay? Baik, sedikit pengenalan lah untuk lubukharta.com kan. Orang tanya, lubuk harta ni apa Izian? Kenapa Izian je lubuk harta kan? Orang macam sinonimkan saya dengan lubukharta.com kan. Okay, sebelum tu saya suka untuk saya perkenalkan lah lubuk harta ni apa. Dia berasal usul daripada sekumpulan pelabur hartanah yang kami bertemu di Far Capital lah. Sekarang ni Far Capital mungkin dah berjumlah 17,000 orang pelabur hartanah di sana. Daripada 17,000 orang itu, atas inisiatif Dr. Irfan, kita buat satu group support lah. Dekat sana ada hampir 5,000 orang klien join kami. Di sana kami bertukar-tukar fikiran lah, bertukar-tukar ilmu dan juga bertukar-tukar informasi. Kat sana kita ada doctors, bankers, kita ada real estate negotiator, kita ada pelaut, kita ada askar, kita ada pilot dan ramai lagi lah. Dekat sana kita bertukar-tukar cerita dan pengalaman sebagai pelabur hartanah macam tu. Jadi atas inisiatif Dr. Irfan dan juga Exco, kami tubuhkan Lubuk Harta, page Lubuk Harta ni agar kami dapat share pengalaman serta ilmu-ilmu yang berharga pada kalian semua, pada komuniti secara percuma sahaja. Jadi jemput anda semua pergi ke page lubukharta.com by Diri Supercaster. Anda boleh nampak FB Live yang saya kongsikan pada malam ini dan anda boleh share di FB Live anda masing-masing. Anda juga boleh nampak banyak webinar yang telah kami lakukan, lebih daripada 10 webinar setakat ini. Hampir setiap minggu kami lakukan webinar lah, berkongsi macam-macam tajuk. Okay. Baik, sedikit peringatan mesra untuk anda semua. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh bertanya di Q&A box sekiranya anda di Zoom. Sekiranya anda di FB Live, anda boleh bertanya apa-apa soalan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan baca di akhir webinar ini. Kemudian kedua, kita elakkan menggunakan perkataan yang tidak elok semasa bertanya ataupun memberi komen. Okay? Yang ketiga, kami tidak dapat menjawab apa-apa soalan yang berkaitan dengan soalan peribadilah tentang gaji anda, tentang kelayakan pinjaman anda dan sebagainya lah yang berkaitan dengan peribadi. Kalau terlalu peribadi sangat bahaya sebab kita tak tahu kan siapa yang ada dalam webinar malam ni. Kita takut ada yang berniat jahat terhadap anda lah kalau anda beritahu, oh saya businessman, saya punya gaji setiap bulan 1 juta. Jadi orang takut ada yang berniat jahat dan nak rompak anda kan. Kita tak nak itu berlaku lah. Okay? Kemudian setiap recording mesti ada izin daripada organizer itu sendiri. Segala perkongsian pada webinar kita pada malam ini adalah berdasarkan pendapat peribadi dan juga pengalaman. Penganjur tidak akan
bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang dilakukan oleh peserta pada malam ini. Dan segala nasihat kewangan hendaklah dirujuk oleh kepada penasihat kewangan lah yang berlesen. Okay? Baik, saya nak kenalkan diri saya dulu. Nama saya Dr. Nur Izzian Hanisa. Saya pegawai perubatan di KKM, berpengalaman hampir 4 tahun sebagai pelabuhan hartanah dan juga emas. Dan saya juga adalah seorang exco, salah seorang exco di Diri Supercluster dan lubukharta.com. Okay, panelis kami kita pada malam ini antaranya seorang lecturer lah pensyarah di UIA bernama Dr. Muhammad Fitri bin Yusof, PhD holder since 2016, bekerja di Marine Science Department IIUM Kuantan and father of 4 kids lah. Dah ada 4 orang anak ya guys. Okay, nampak gambar dia selalu berjinak-jinak dengan laut lah. Okay, ini kita punya panelis kita yang paling senior, Dr. Said Khalik, seorang neonatologist in IIUM Kuantan. Neonatologist ni apa kan? Dia pakar kanak-kanak lah, pakar kanak-kanak dalam sub-specialist bayi lah, bawah 1 bulan. Okay. Kemudian adalah ayah kepada 5 orang anak, assistant professor, neonatologist and pediatrician in IIUM since 2019, senior clinical fellow in Frederick Steele and ICU and Princess Royal University Hospital Orpington. Kat mana Orpington ni? Kat UK lah. Okay. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Said dahulu untuk berkongsi kepada kita semua bagaimana untuk menyeimbangkan hidup kita antara kerjaya dan juga kehidupan sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang pensyarah dan juga sebagai seorang doktor. Dia jemput segala hormatnya Dr. Said untuk berkongsi. Okay. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ke dengar suara saya? Dengar, saya dengar. Okay, alright. So, okay, let me share my screen. Okay, terima kasih kepada Izzian, pengurusi majlis kita pada malam ini. Saya harapkan sesi pada malam ini bergunalah pada semua yang sudi mendengarlah. Seperti yang diperkenalkan oleh Izzian, saya Dr. Said Khalik. Saya just nak tunjukkan, sebab kita bicara tentang work-life balance kan. Saya nak tengok ini sebahagian daripada jawatan dan kerja yang saya buat. Ni gambar saya lah ni. Biasanya taklah dah besar macam ni. Dia BMI nampak lebih sikit bila pakai PPE banyak macam ni. So saya seorang suami, anak ada 5. Macam Izzian terangkan tadi, saya assistant professor dalam bidang pediatrician and neonatologist. Saya head of NICU, academic coordinator untuk pediatric department. Saya juga kita baru tubuhkan kita punya Halimatul Saadiah Mother's Milk Center, the first milk bank, syariah compliant milk bank in Malaysia, the second syariah compliant milk bank in the world, will be the first human milk bank in Malaysia. So and I am the director. Banyak esko jawatan saya pegang. Saya juga seorang property hustler. Saya sangat berminat dengan property investment. Saya juga berminat dengan gold investment juga sebagai seorang sales consultant. Dan saya juga terlibat dengan banyak dengan drbudak.com, Medical Mythbuster. Juga saya terlibat dengan Malaysia Medical Council lah. Saya dalam tim yang set up ethical guideline for treatment of children. So banyak kerja kan, nampak macam banyak kan. So ada masa ke? Kalau tengok kalau tanya teman-teman yang kerja sebagai pediatrician, yang orang paling takut selalu is neonatologist lah, sebab dia neonatal intensive care. Ramai yang paling busy adalah neonatologist. So ada masa ke untuk buat semua benda ni? Stress, kita overwork. Saya just nak tunjuk satu dulu, ni saya akan go through laju. Saya punya sejarah saya, sebab saya nak terangkan kenapa penting benda ni. Sebabnya baru kita boleh faham apa yang berlaku pada saya dan kenapa kita boleh stres dalam kerjaya kita, bagaimana dia boleh efek keluarga kita dan sebagainya. So saya beli rumah
pertama pada tahun 2000, saya bayar 1,800 sebulan daripada tahun 2000. Dan saya masih ada sekarang ni, hari ni saya masih ada 340,000 lagi yang saya perlu bayar. Dan saya masih bayar 2,000, hampir 2,000 sebulan untuk rumah ini. Dan rumah ini nanti saya tunjuk gambar dia. Kan? 2006 saya mula bekerja, credit card, beli kereta, saya beli on stay tahun 2007, saya beli on stay 2007, 2008 saya berpindah ke Muazzam, rumah tu tinggal kosong. 2009 kami sekeluarga semua berpindah ke Kelantan, rumah itu ditinggalkan kosong. Kami balik ke rumah tu tahun 2015 sekejap, 2016 kami semua berpindah ke London, UK, balik ke Malaysia tahun 2019. So daripada 2007 sampai 2019, sampai tahun ni tak sampai 4 tahun kami duduk di rumah tersebut. So selama-lama tu siapa ada rumah tu, sama ada dibiar kosong ataupun ada orang sewa. Orang sewa paling tinggi pun 1,200, itu pun hanya selama setahun. Lain semua sewa 400, 1,800, 700, memang bleeding tak ingat lah. So hampir 2,000, hampir 4,000 sebulan daripada 2 rumah yang saya beli ni. Ini saya terpaksa bayar. Dan dalam masa saya buat master di USM, ada masa tu saya punya majikan sekarang dia juga ni, dia stop gaji 7 bulan, dia stop gaji. So saya bekerja macam biasa, menyelamatkan nyawa apa semua, tapi tak ada gaji. So memang sangat stres, tak ada gaji. Saya terpaksa bayar untuk 2 rumah ni, kredit kad lagi, hutang kereta, saya jual 3 biji kereta, naik motor, isi minyak motor RM1, RM2 saja. Saya hantar family, wife, anak-anak duduk dekat rumah family dekat Jerantuk. Saya duduk seorang-seorang dekat USA, duduk hostel free. Saya tak tahu kenapa free. Mungkin dia tak bagi saya invoice ke apa. Tapi setahu saya patutnya kena bayar. Tapi saya tanya, dia kata tak payah bayar. Saya pun, okay lah, alhamdulillah. Duduk hostel tanpa modal. So anyway, memang suffer masa tu sebab saya pernah makan nasi dengan kuah kosong saja. Makan Maggi paling kurang 2 kali sehari sebab tak ada duit. Memang suffer lah. Memang suffer. Bank call tiap-tiap hari. Saya masih simpan bank nama yang selalu telefon minta hutang ni, saya simpan nombor dia. So memang suffer lah masa tu. Memang suffer masa tu. So ni rumah saya beli tahun 2000. Masa mula-mula cantik gah, sekarang ni memang dah jahanam lah. Dah jahanam. Company ni Somerset Rompan ni, kalau tuan-tuan Google dekat YouTube semua jadi memang rumah hantu. Memang rumah hantu. Memang saya sangat-sangat stres. So masa ni dengan kewangan dan sebagainya, kekangan kewangan ni untuk kita ramai dia efek kerja kita, dia efek pada keluarga kita. So ni memang saya punya darkest period lah. Saya rasa memang betul-betul credit card decline, memang tak ada duit. Saya pinjam duit member dekat 40,000. Duit kawan-kawan saya pinjam 40,000 saya pinjam. Sebab apa, nak buat loan pun tak boleh dah. Personal loan sebelum tu dah ada, macam mana nak bayar kan. So masa tu memang 5,000 lebih komitmen bulanan walaupun saya dalam keadaan tidak ada gaji. So total saya pernah kena 14 bulan tak ada gaji. 7 bulan masa master dan 7 bulan lagi masa buat subspecialty. Suffer lah, dari segi kewangan memang suffer. So turning point bila saya balik Malaysia tahun Disember 2019, balik Malaysia, gaji baru mula stable sikit, baru mula nak cover balik hutang-hutang dan sebagainya. Untuk saya nampak memang saya rasa financial nak berjaya ni mesti dengan property investment. So dan saya mula belajar dan saya kenal dengan Far Capital. Saya jadi klien tahun September 2020 dan banyak benda yang saya belajar. Saya baru belajar, saya nampak dah apa cara. Sebelum ni saya ingatkan tak ada cara lain untuk saya settle keluar daripada beban hutang ni melainkan dengan bayar sikit. Credit card dah maksimum, bayar sikit sebab tak ada duit kan. Nak buat snowball teknik ke avalanche teknik ke, kita tak ada duit kan. So macam mana? So sebelum jadi klien saya tak nampak macam mana cara nak buat. Tapi semenjak jadi klien ini saya dah berjaya kurangkan saya punya komitmen daripada 9,000 lebih turun sampai 4,000. Saya boleh berjaya beli rumah. So sekarang ni dah 2 loan yang approve untuk saya, untuk wife pun dah approve 2 loan. Satu lagi dia punya dalam proses, saya punya ada tak boleh cakap lah, ada 1 lah dalam proses. So saya rasa banyak benda yang saya dapat daripada saya sejak saya jadi klien lah. So ini yang saya dapat. Okay. Stres dia
memang sangat besar. Saya akan tunjukkan lagi kenapa bila kita affect pada kewangan kita, dia memang kacau kita punya kehidupan kita, work life balance kita akan memang ganggu. Saya just nak tunjuk sikit lagi. Life in the midst of pandemic ni, kita kata kita dalam same storm. Kita bukan dalam same storm, kita bukan dalam same boat, kita dalam same storm. Ada orang duduk dalam yacht, ada orang duduk dalam cruise ship, ada orang duduk dalam kapal yang kecil-kecil dan sebagainya. So kita dalam same storm, kita bukan dalam same boat. So kita tengok pandemik, banyak sejarah pandemik, kita kat mana, Black Death ni 200 juta kematian satu dunia. Hari ini ni dia ber-3 bulan 9, semalam punya date daripada WHO, 218 juta confirm case, kematian 4.5 juta satu dunia. Di Malaysia 17 kematian dan 1.7 juta confirm COVID. Ni data semalam juga. Tapi orang selalu tengok data ni, dia pening kan. Saya nak tunjukkan kenapa nombor ni penting, sebab dia affect kita punya work and life punya balance. Orang selalu nampak number tu orang tak faham kan. Kita nampak number, tapi what does it mean? So saya nak tunjukkan what does it mean dengan number tu. Kalau kita tengok total rakyat Malaysia 32.75 juta pada tahun 2021. Setiap 100 rakyat Malaysia, 5 orang ada COVID, pernah kena COVID ataupun masih lagi menghidap COVID. Setiap 1,000 rakyat Malaysia, 8 orang masih lagi menghidap COVID dengan aktif. Setiap 1,000 aktif kes, 4 sedang berada di ICU. Dan 49% yang berada di ICU memerlukan bantuan pernafasan. Setiap 1,000 kes COVID di Malaysia, 9 meninggal disebabkan COVID. Setiap 10,000 rakyat Malaysia, 5 meninggal disebabkan COVID. So number ni nampak stressful kan. Ini number kematian semalam, kematian hari ini lebih tinggi daripada semalam. Dari segi ekonomi, COVID now is the worst economic recession since World War II. Global economy shrunk by 3.5%. Dan fiscal support daripada negara-negara almost 16 trillion USD. So jumlah yang sangat besar. This is satu economic recession yang kita tak pernah jumpa lah semenjak daripada World War II kan. Loss of income, social impact, increment, kenaikan daripada jumlah kes bunuh diri di Malaysia. COVID orphans, kanak-kanak yang menjadi yatim piatu disebabkan COVID. Di Malaysia saya dilaporkan sebanyak 33 kanak-kanak. Satu dunia lebih 1 juta kanak-kanak jadi yatim piatu disebabkan COVID. So ini benda yang besar lah satu dunia kan. Kematian yatim piatu disebabkan COVID. So, kita balik kepada topik asal kita. Work-life balance. Macam mana kita nak balancekan di antara kerjaya dan juga kehidupan kita. Saya always sebut, bila kita fikir pasal balance, balance diet dan sebagainya. Balance ni, dia tak semestinya sama. Dia tak semestinya equal. It must be fair. Tapi dia tak semestinya equal. Okay. Bila kita cerita pasal work-life balance ni, dia ada sejarah dia lah. Okay, kalau kita tengok baby boomers ni are those yang born from 1945 until 1960. So diorang ni hidup masa zaman-zaman World War II, dia sempat dengan World War II. Dan mereka ni, dia exposed to lots of hardship, kesusahan hidup dan sebagainya. So this sort of people, baby boomers ni, they crave stability, dia nak stability, dia value opportunity of employment sebab dia pernah menghadapi keadaan yang susah untuk dapat kerja dan sebagainya. Dan mereka ni, they tend to stay at companies for longer duration. Dia lebih taat setia dengan company tu, walau apa jadi dan sebagainya. Tapi mereka ni, 80% of them reported moderate to high level of stress. So dia orang senang kena stress. Ni baby boomers. Kemudian Gen X. Gen X ni those born between 1961 to 1980. Dia orang ni, dia witness long hours and poor work-life balance of their parents. Dia tengok baby boomers tu hidup susah dan sebagainya, tak setia dan sebagainya kan. So this Gen X, they prioritize spending time with the family. Sebab dia nampak dia punya parents dia yang baby boomers tu struggle, tinggalkan family dan sebagainya. So mereka Gen X mula prioritize more time with family. Dan dia nampak work-life balance ni as a necessary prerequisite. Kalau dia nak cari kerja, dia nak cari yang ada good work-life balance. Dan Gen X ni biasa dia look forward for perks, telecommunicating, dia nak ada extended leave, ada adequate vacation dan sebagainya. Ini Gen X. Dan sekarang ni millennials, golongan pekerja sekarang ni adalah golongan millennials. Kita belum nak bicara tentang golongan baru lagi ni. So sekarang ni golongan pekerja sekarang ni adalah di kalangan millennials. These are born 1981 to 2000.
work ethic dia orang ni reported to be secondary, maybe secondary, maknanya dia utamakan dia tak kisah sangat pasal benda-benda berkaitan dengan work ethics macam baby boomer sebelum ni. But these millennials, they have the harshest, they suffer the harshest student loan burden in history. So loan burden dia sama dengan Malaysia juga, dia orang yang PTPTN banyak. Zaman sebelum millennials ni ada banyak scholarship. Zaman millennial ni scholarship dah kurang. Kebanyakan adalah pinjaman. Harga rumah yang meningkat tinggi gila-gila punya, kan? Kita tengok parents kita dulu. Parents saya lah, kan, sewa rumah 500 boleh sewa rumah besar, 400 boleh sewa rumah besar. Zaman saya sekolah rendah dulu, pergi sekolah bawa 50 sen pun cukup, kan? Air 20 sen, nasi lemak 30 sen boleh beli masa saya sekolah rendah. Sekarang ni that is not even possible, kan? That's not even possible, kan? So kos pembelajaran dan sebagainya sangat-sangat tinggi. So apa buat? Diorang dia nampak sebab dia nak kena bayar benda-benda ni, dia nampak stable employment tu is a priority for them. Tapi sebab dia work ethics dia lain sikit, dia ada banyak interest yang lain. So some employers are overcompensating. Dia bagi banyak. Kalau tengok sekarang ni ada company dia bagi macam mana ya? Macam flexi hours, ada banyak, ada parks, ada apa benda dekat dia punya tempat kerja dia dan sebagainya. Tapi reported ni daripada apa nama company tu. Dia kata millennials ni not interested in these perks. Tapi apa, millennial ni dia mementingkan career pathway that support their lifestyle. Maknanya out of hours punya lifestyle, kan? So apa dia nampak, dia nak pentingkan pay dia, career trajectory, job location dan sebagainya. These are millennials. So these are orang yang sedang kerja sekarang ni. Okay. Next, benda yang saya nak sebut adalah being the best is a must. Bila kita fikir pasal work-life balance ni, kita sebagai manusia, sebagai Muslim ni, kita mesti bekerja untuk jadi yang terbaik. Jadi tak terbaik ini bukannya satu option. Jadi terbaik ini bukan satu option, but it is a responsibility of us. We must do things, not just doing things right, but we must also do the right things. So ni benda pertama yang saya nak sebut. Dalam satu hadis Nabi sebut, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqinah. Allah suka kita bila kita buat satu benda tu, kita buat dengan itqan, dengan terbaik, dengan tekun. Qalat iddahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin, kan? Allah kata sebaik-baik orang yang diberikan pekerjaan adalah mereka yang al-qawi dan al-amin, yang ada kemampuan dan amanah. So ni ciri-ciri kita. Kita nak buat benda, kita mesti jadi yang terbaik, yang paling kuat, yang paling amanah. So this is our responsibility. Apa goal kita? So bila kita fikir pasal work, kita fikir pasal life kita kena ada clear goal. Semua benda kena ada objektif, kena ada purpose. What are we to do here? What is our purpose in life? Apa tujuan kita bekerja? Apa tujuan kita berkeluarga? Apa tujuan kita hidup? So mesti ada goal. So apa goal dia? Apa kehidupan, apa goal kehidupan kita? Apa big why kita? Kenapa kita nak buat ni? Kenapa kita nak buat ni? Kita kena cari kita punya big why. Bila kita ada kita punya big why, baru kita boleh buat dengan bersungguh-sungguh. So I think ramai orang dia tak fokus sebab dia tak ada dia punya big why. Dia tak identify dia punya big why. Kenapa tu? Kan? Kenapa tu dia tak ni? Dia tahu apa. So apa tu satu hal, tapi kenapa tu adalah soalan yang penting. Sebab dengan kenapa tu baru kita boleh move, baru kita boleh gearkan cara kita berfikir, cara kita bekerja untuk capai apa kita punya big why. So kita kena ada clear goal. Goal tu kena sangat-sangat jelas. Yang pertama kan, Allah sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sebagai khalifatullah fil ard, sebagai vicegerent, sebagai pengganti kerja Allah atas muka bumi ini. So our first goal should be to be khalifatullah fil ard, sebagai khalifah Allah atas muka bumi ini. Dan kita juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Allah tidak menjadikan kita melainkan untuk beribadah kepada kita. Dan kehidupan kita, kerjaya kita, keluarga kita adalah sebagai satu ibadah. Dan ibadah ini kan, kalau kita tengok satu hadis, Jibril tanya dengan Nabi kan, ma huwal ihsan? Apakah dia ihsan? Yang Nabi kata anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apa Nabi kata? Ihsan ini adalah seperti mana kita beribadah, seperti mana kita nampak Allah.
Dan kalau kita tidak nampak Allah, kita tahu bahawa Allah nampak kita. So ini satu benda besar. Macam kita bila kita buat kerja, kalau majikan kita nampak kita, sudah tentu kita akan buat kerja dengan baik. Kalau kita seorang pelajar, kita buat assignment, lecturer tengok kat tepi, sudah tentu kita akan buat kerja dengan betul. Kan? So sebab itu juga kita sedang beribadah. Dan kerjaya kita satu ibadah, keluarga kita satu ibadah. So bila kita jadikan kerjaya kita sebagai satu ibadah, kehidupan kita sebagai ibadah, maka kita akan buat dengan sungguh-sungguh lah. Seperti mana kita nampak Allah depan kita. Dan kita tahu kalau kita pun tak nampak Allah, Allah nampak kita. So ini satu benda yang saya rasa sangat penting lah, kan. Okay, next. Ini Robert Kiyosaki sebut dalam buku dia yang saya rasa semua pun tahu, iaitu Rich Dad Poor Dad. Dia kata dia comparekan dia punya rich dad dengan poor dad dia. Dia kata one dad said, the reason I'm not rich is because I have you kids. Poor dad dia kata, I'm not rich because I have you kids. Kan? Tapi the rich dad kata apa? The reason I must get rich is because I have you kids. So ini adalah pandang sisi yang penting. Bagaimana cara kita melihat kenapa kita tidak kaya, kenapa kita perlu kaya, kan? Ada tu kata saya tak kaya sebab saya ada anak ramai. Kan, sebab saya kaya awal, anak ramai, so saya tidak akan jadi kaya. Tapi bagi saya, kita kena ambil pandangan yang kedua ni, adalah kita mesti jadi kaya sebab anak-anak kita. Kita mesti jadi kaya untuk membantu ekonomi ummah. Kita mesti jadi kaya untuk membantu ekonomi Malaysia. Kita mesti jadi kaya untuk kita membantu lebih ramai orang. So ini sudut pandang yang sangat-sangat penting. Make sure that what you chase in life is worth dying for. Kita nak kejar kerjaya kita nak jadi yang terbaik dalam, kita nak jadi the best pediatrician, nak jadi the best marine scientist, nak jadi whatever dalam kehidupan kita. Make sure what we chase is worth dying for. So that is, I think, very, very deep and very, very important. Next, money matters. Ini kenapa saya highlight puan asal tadi tu, kan? Sebab apa? Bila kita stress dengan duit, kerjaya kita affected. Kita akan jadi stres. Kenapa orang ramai saya pernah pergi Egypt, India, kan, negara-negara yang corruption sangat tinggi. Apa di antara sebabnya adalah, di antara masalahnya adalah gaji yang sangat rendah. Duit tak ada. Bila orang tak ada duit, senang untuk dirasuah, senang untuk diberi duit, kan? Tapi bila orang itu stable dari segi financial, tak ada reason untuk dia membuat rasuah dan sebagainya. So bila kita tak ada duit, kita stres, kita senang diperdaya, kita senang buat kriminal dan sebagainya. So duit itu penting, duit itu penting. Money matters. Robert Kiyosaki oleh sebut, do not work for money, instead make money work for you. Maknanya kita ni bekerja. Kenapa saya sebagai seorang doktor saya bekerja? So the problem with our mentality ni adalah saya kena bekerja sebab saya perlu duit. Saya perlu duit itu untuk sara hidup, sara keluarga dan sebagainya. So, apa yang Rich Dad Robert Kiyosaki ajar adalah make money work for you. Biar duit kita tu yang bekerja untuk kita. Duit kita tu yang bekerja untuk menjadikan duit lebih lagi untuk kita. So, ini yang dia nak ajar pada kita. Dan saya nak, apa yang saya sedang buat sekarang ni adalah, saya nak supaya saya kerja sebagai seorang neonatologist ni, sebagai seorang pediatrician, saya treat patient. Bukan untuk duit, tapi sebab saya enjoy treat patient. Sebab saya enjoy tengok budak yang tak boleh nafas, biru masa lahir, tak boleh gerak, kan? Macam nak meninggal dah. Saya ada baby yang memang kita ingat baby tu dah meninggal lah, kan? Saya buat benda tu sebab saya enjoy doing benda tu. Bukan sebab untuk duit itu. Bila kita tak ada kekangan itu, bila kita tak nampak duit itu tujuan kita bekerja, kan? Kita boleh buat macam-macam. Kita berani, kita tak ikut, kita bukan jadi pak turut, kan? Kita boleh improve, kita boleh renovate, kita boleh innovate. Kan, kita akan bebas, kita akan lebih kreatif, kan? Sebab apa? Sebab tujuan kita bukan untuk duit, tujuan kita bukan untuk company, tujuan kita adalah semua benevolent punya reason. Dan tapi kita still nak kena bayar, kita still nak kena bagi duit pada anak-anak, kita still nak kena beli tu, nak beli ni, nak apa semua, kan? So sebab itu kita kena ada multiple source of income. So bila kita ada duit yang boleh buat kerja untuk kita, macam-macam benda kita boleh buat. Money is not everything, but almost everything needs money. Even time, masa saya guna untuk tuan-tuan semua, kan? Masa ni, I need to monetize. This cost berapa? Yang tadi bos saya buat kira, lebih kurang RM60 per hour sebenarnya saya punya time. Lebih kurang. Kan? So, banyak benda. So, kita kena monetize kan. Kita kena tengok berapa time yang kita spend dan sebagainya.
Okay. Sama Robert Kiyosaki juga disebut one that said I can't afford it. Kan? Seorang kata I cannot afford. Bila minta satu benda dia kata tak mampu, tak mampu. Sedangkan dia ada cakap apa? How can I afford it? Bila ada something yang dia nak kena beli, dia always fikir how can I afford it? Rather than I cannot afford it. Terus dismiss dan sebagainya. Sebab dia akan efek bagaimana cara kita berfikir. Cara kita berfikir akan reflect pada cara kita bekerja. There's a difference between being broke and being poor. Broke is temporary but poor is eternal. So dia efek pada mentality. Kalau mentality kita poor, sampai bila pun kita akan miskin. Money can buy a house but not a home. Can buy a bed but not sleep. Money can buy clock but not time. Money can buy book but not knowledge. Money can buy food but not an appetite. Money can buy position but not respect. Money can buy blood but not life. Money can buy insurance but not safety. Money is not everything. Money tak boleh beli semua benda. So money is not everything, but everything needs money. So tu benda kita kena jelas lah. So macam orang ni kan, he doesn't have a car but he's happy. So money is not everything, tapi ada benda lain lah. Ni joke je. So next is enjoy your work. Sebab bila kita tidak enjoy kerja kita akan stress. Bila kita stress, dia akan reflect pada rumah. Sebab kita balik pun tak happy. Bila kita stress kat tempat kerja, ramai orang dibawa balik stress dia ke rumah. So saya nak sebut yang pertama adalah you need to enjoy your work. Whatever you are doing, you need to learn to enjoy. Enjoying your work is your right, not a privilege. Kita enjoy dengan kerja kita is our right. It's not a privilege. Kan? Cuma adakah semua orang ada that opportunity to enjoy the work that they are doing? So ini something yang kita nak kena fikir. Kadang-kadang tu, sebab tu kita kena identify apa yang menyebabkan kita tak dapat enjoy kerja kita. Kan? Sebab ramai orang dia mula start tu dia nampak dia enjoy. Tapi kadang dia tak enjoy sebab apa? Sebab majikan. Sebab bos. Kan? Kalau tengok pun, kadang good employers leave good companies not because of the company but because of the boss. So cari bos yang betul. Cari bos yang betul tu penting. Tapi adakah kita semua ada opportunity untuk pilih bos kita yang mana? So ni satu benda lah. So work satisfaction versus job security. Adakah kita ada option tak? So yang pertama sekali, macam mana kita nak enjoy kita punya work ni? Yang pertama kita kena know our own strength. Kita kena tahu apa kekuatan kita. Kita ada niche, ada kelebihan tertentu yang kita seorang je ada, orang lain tak ada. Contohnya neonatologist in Malaysia, less than 20 neonatologists. Kan? We know people, semua hospital need neonatologist. Kan? So you need to know your own strength. Apa kelebihan yang kita ada? Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Tidak ada orang yang tak ada apa-apa kelebihan. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Cuma kita kena identify apa kelebihan yang kita ada. Kan? Know your market. Apa market yang nak pada kita? So kita kena identify. Kalau kita tak identify, memang problem. Kita takkan boleh move on sampai bila-bila. Next adalah kita kena identify our AWC and ABC. Apa tu adalah areas within our control. Benda-benda yang kita boleh kawal. Dan areas beyond our control. Benda-benda yang kita tidak boleh kawal. So, benda-benda yang kita tidak boleh kawal, kita jangan fret too much on it. Kan? Perangai majikan kita, color benda ni, color benda tu, benda-benda yang kita tak boleh nak tukar contohnya kan. Benda-benda macam tu, we should not be stressed about things that we cannot control. Real Madrid main malam ni, menang kalah ke? Contohnya, benda-benda macam tu, benda yang kita tak boleh control. So, benda yang kita tidak boleh control, dia kadang-kadang dia akan affect kita, tapi kita tak sepatutnya biarkan dia affect kita jangka masa lama. Kita kena fokus pada benda-benda yang AWC, areas within our control. Benda yang kita boleh perbaiki, kita fokus pada benda-benda tu. Nombor 2. Nombor 3 adalah always look for the spark. Dia ada certain benda yang spark kan kita punya joy. Saya kadang-kadang bila saya stres kan. Bila saya stres dengan kerja, apa saya buat saya tengok baby kat, sebab saya doktor baby kan. So bila saya stres, saya pergi kat baby, saya tolong, saya set line, saya buat apa. Bila saya care after my baby patient, saya rasa enjoy. That's my spark. Bila baby menangis, well, baby nangis orang stres kan, tapi bagi saya baby nangis maknanya baby tu boleh bernafas dengan baik kan. Bila dia lahir, dia sepatutnya kena boleh nangis. So baby nangis tu satu joy bagi saya kan. So kita look for the joy.
Ada siapa biasa dengar Marie Kondo kan? Marie Kondo ni dekat Netflix, dia suka Mary Kondo bang. Marie Kondo. Ha. Dia Marie Kondo kan, dia suka lipat-lipat baju, suka kemas-kemas rumah dan sebagainya kan. Dia always kata kita kena kekalkan benda yang ada joy. Kan, kita kena cari benda yang ada spark tu. Dan nanti bila kita boleh identify kita punya spark tu, kita punya joy tu, yang tu boleh menyebabkan kita enjoy dengan kerja kita. So look for the spark. One that said study hard so you can find a good company to work for, while the other said study hard so you can find a good company to buy. So I think ni pun satu sudut pandang yang sangat menarik lah kan. Okay, next. Replaceability. However great you are, betapa hebat pun kamu, walaupun neonatologist, you are still replaceable. You are still replaceable. Hebat mana pun kita seorang-seorang pun dekat Malaysia ni with that capability, we are still replaceable. Kalau kita keluar daripada company tu, kalau saya keluar daripada URA will still move on. URA will still, my hospital will still run even without me. Fitri tak ada, URA will still run. We are always replaceable. Itu kita kena ingat. Sebab itu, the only place you are irreplaceable is at home with your family. Satu-satunya tempat yang I am irreplaceable is my home with my family. Tak boleh diganti. Di hospital saya, di tempat kerja saya, walaupun I am the only one, license NICU tu is under my name. If I die or if I leave, NICU tu still akan berjalan. Dia ada cara untuk move. Kan? Tapi family kita, without kita, memang akan affected. So the only place you are irreplaceable is at home with your family. So let that sink. Kita kena ingat, kita always replaceable. Always replaceable. Make sure kena ada family time. Mesti ada family time. Dan make sure, kadang-kadang kita, macam saya, kita tak ada kuantiti. Masa kita tak ada kuantiti. Kuantiti tak banyak. Ada sikit je, minute je. Sikit sangat masa yang ada. Kan? So kita kena make sure setiap masa tu quality. Bukannya masa yang cikai-cikai lah. Maknanya masa tu kena make sure masa kita spend time dengan family tu is quality time. And satu lagi benda, don't release work stresses on your family. Kadang-kadang kita stres kat tempat kerja, tak ada gaji, kena marah dengan bos. Balik rumah kita pergi marah anak-anak kita. Balik rumah kita pergi marah spouse kita. That's not right kan? Kenapa kita nak kena let off pada kita punya family? That's very wrong. So do not release work stresses on your family. So ni satu benda yang penting. Sebabnya family kita lah yang akan dokong kita. Saya ada satu saudara lah. Dia kerjaya dia stres. So apa dia buat? Dia always bawa stres dia balik kat rumah. So dia marah anak, pukul. Anak-anak semua very stress dengan dia. So apa jadi adalah dia cerai dengan wife sebab pun sama, memang dia selalu marah-marah kat rumah, very angry. Dia release semua stres dia ke rumah. Cerai dengan isteri, anak-anak semua memang tak nak jaga dia. So dia meninggal seorang-seorang. This is my family. So susah. Sebab bila kita bawa stres ke rumah, kan, yang akan affected is our family and we ourselves. Nanti kita sendiri akan kena balik. So your current behavior will be reflected in your future life. Kalau masa kecil kita marah anak kita, kan, nanti bila besar pun anak kita akan tinggalkan kita. Kita pernah fikir tak? Saya pun tak tahulah my children kan. Bila saya kadang tanya juga diorang kan, kalau mak ayah sakit ke apa ke, ada orang nak jaga kita tak? Kan kita tengok cerita orang-orang yang sakit, lumpuh dan sebagainya kan, muda-muda lah lumpuh. So siapa nak jaga? Kita punya spouse boleh jaga kita tak? So benda-benda macam ni saya rasa kita kena fikirlah. So live in the moment. You will never get it back kan. So masa anak-anak kita masa kecil, kita kena spend time dengan dia kan. Nanti bila besar, anak-anak kita pun tak layan kita dah kan. So I think kita kena take it lah. This time masa anak kita kecil, kita kena treasure everything yang ada. Every second yang ada kita kena treasure. Next, dah lama dah ni. Next. So let go of perfectionism. Sorry kalau sikit lagi. Let go of perfectionism. So overachievers daripada mula-mula dia tend to go for perfectionism. Tapi bila besar, more complicated, tak boleh. Dia akan stress. So unchecked perfectionism akan become destructive. So jangan kejar perfection, tapi kita strive for excellent. Strive for excellent, bukan perfection. Next is unplug. Unplug ni pun very important. So kena make sure ada time kita just tutup phone,
tutup internet kan untuk kita enjoy the surrounding. Kita pergi pantai bukan untuk selfie, bukan untuk, ramai orang pergi pantai sibuk dengan phone. Sepatutnya when you spend time untuk tengok betapa cantiknya kan. Sebab walaupun you ada iPhone 12 ke, you ambil gambar tu, dia tak boleh compare dengan you actually seeing the thing kan. So make sure kita ada masa kita unplug. Make quality time through quality time. Resilient people feel greater control over their life, while reactive people dia macam mana? Sikit-sikit akan dia respon, sikit-sikit akan dia respon. Kejap-kejap nak kena tengok Facebook ada orang respon tak. So dia reactive. Reactive people have less control and are prone to stress. Bila dia stress, kerja dia stress, balik rumah pun stress. Semua orang sekarang ni kan jumpa member dengan phone. Kanak-kanak keluar rumah dengan phone. Semua macam tu. Next is exercise, meditate, rest and self-care. Kita always, sibuk mana pun kita akan cuba eat, sleep, bathrobe. Tapi kita ramai lupa exercise, ramai lupa rest. Exercise is a very effective stress reducer. Dia pumpskan, bila kita exercise, kita keluarkan endorphin, liftkan kita punya mood. So kita akan jadi happier. Orang yang banyak exercise, dia lebih happy berbanding dengan orang yang couch potato. So kita kena ada exercise. PKP, exercise dalam rumah. Buatlah Zumba dalam rumah ke. Kan? Buat hot yoga dengan isteri. Apa salahnya? Sama isteri kan? Dan kalau kita tak mampu buat, kita buat ni small chunks. Breathing exercises, brisk walking, mengaji sama-sama. Mengaji is type of breathing exercise kan? Sebab apa kalau kita tengok exercise apa semua ni, dia ada efek pada kita punya sympathetic nervous system dengan parasympathetic. Sympathetic is a stress response. Bila kita respond dengan stress, dengan parasympathetic. So kita kena belajar macam mana activatekan more of parasympathetic punya response. Find a place that brings you peace. Kena ada tempat-tempat yang kita pergi tu kita rasa tenang. Kan? Nak pergi tempat tu tak semestinya kena rentah negeri. Kan? Banyak cara kita boleh buat. Okay, alright. Wastage. Sikit lagi. Limit time wasting activities and people. Kita kena prioritizekan apa aktiviti yang penting, apa yang kurang penting. Draw firm boundaries so that you can devote quality time to these high priority people activities. Identify siapa yang penting, apa yang penting. Kan? So kita prioritikan benda yang high priority lah. Yang kurang penting kita ketepikan dulu. Establish rules. Limit interaction with less constructive people. Tengok Facebook friend kita 5,000 tu. Berapa orang yang asyik mengumpat, komplain, kutuk, gosip, unfriend. Orang-orang destruktif jangan friend dia. Kita hanya friends with those yang give us constructive. Kan? Yang bina kita jadi positif, orang tu kita friend. Jangan friend dengan orang-orang yang sikit-sikit politik, kutuk orang tu, kutuk. Unfriend them. You don't need them. Kita tak perlu orang macam tu. Focus on people and activities that reward you the most. So ni saya rasa sangat penting lah. Focus on people and activities that reward you the most. Ni satu hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik seorang individu itu ialah dia meninggalkan benda yang tidak ada kaitan dengan dia. Ni many of us lah kan. Cancel all my meeting. Someone on the internet is wrong. Kita mesti nak kena betulkan dengan orang tu sebab orang tu salah tu. Kan? Orang tu buat confession. Kita kena betulkan dia kan. Will it help? Kan? The most dangerous creature on this planet is a fake friend. So kadang-kadang sama juga Facebook friend ramai tapi semua fake friend. Next is restructure. Sometimes bila kita rasa kita stress, kadang-kadang kita perlu tukar. Apa saya pernah buat? Saya pernah stress sangat. Saya pernah kerja satu tempat tu, satu hospital tu. Saya start dekat satu ICU dengan seorang spesialis yang sangat-sangat malignant. Suka marah-marah, stupid, maki-maki semua. Memang everyday saya kena stupid. Very stress. Kan? Dan dia sangat-sangat, dia favoritism. Dia suka seorang doktor tu pakai skirt pendek-pendek. Dia suka sangat. Kan? Saya ni dia tak suka. Memang selalu kena marah. Orang tu buat salah, saya kena marah. Memang very stressful. Sometimes bila kita stress, kita kena tukar. Apa contoh tukar adalah what I did. Saya tukar hospital. So saya keluar, saya pergi hospital lain. So sometimes kita terpaksa make a shock. Kita kena shock kan. Bila kita shock, baru kita boleh defibrillate balik. Baru kita boleh tukar. Bila kita nak something, sometimes kita kena buat a drastic change. Tapi janganlah setiap kali change, dia tukar. Kita kena try tukar. Kalau tak boleh nak perbaiki, dan mungkin kena ada drastic punya change yang kita kena buat. Identify areas within control and areas beyond our
control. And again, focus on activities you specialize in and value the most. Kita kena identify apa yang kita value. And sometimes kita kena fikir, bila kita banyak sangat benda, kita kena try and delegate and outsource everything else. Family kita, dia sebenarnya hebat tau. Kita kena identify kekuatan dia. So kita kena bincang dengan wife, dengan anak-anak. Okay, abah ada banyak kerja ni. Macam ni kita nak buat? Abah tengah stres, kita tak ada duit. Apa nak buat? Mungkin anak-anak ada budak-budak sekarang ni yang jual kat Shopee dan sebagainya kan. It's okay, they can do kan. So kadang sometimes kita kena delegate and outsource things. And then next is start small. Sometimes bila kita cita-cita nak buat ni macam kita lah selalu kan, budget nak janji nak kurangkan berat badan. Kan ada azam tahun baru kan. By February dia lupa dah. Sebab kita nak buat banyak sangat. So apa dia saja adalah jangan ambil banyak sangat kadang-kadang. Kita buat sikit-sikit. If you are trying to change certain things in your life, start small. Kita rasa sukses sikit and build from there. Baru kita rasa lebih bersemangat. Kan? An Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhibbul a'mal ila Allah taala adwamuha, kan? Sebaik-baik amalan yang Allah suka ni adalah yang berterusan. Adwamuha, walaupun sedikit. Wa inkillah, walaupun sikit dia Allah suka kan, sebab dia berterusan. Dan sikit lagi last, happiness is a state of mind. Happiness is a choice. Bila ada satu stress, bila ada satu event yang berlaku negatif, kita boleh jadi negatif juga, ataupun kita boleh positifkan dia sampai kita cuba cari benda yang baik daripada tu. Allah kata inna ma'al usri yusra. Dengan setiap kesukaran adanya, Allah tak kata innal usri summal yusra. Allah kata inna ma'al usri yusra. Dengan kesukaran itu ada kebaikan. Sebabnya everything ada silver lining. COVID, stres, orang mati. Tapi at least kita banyak benda kita belajar. Kita belajar bahawa Islam ni agama yang mudah. Kita belajar teknologi baru. Kita belajar kelemahan kita dan banyak benda kita belajar daripada COVID contohnya. Kan? So happiness is a state of mind. Bagaimana cara kita melihat satu isu. Kita boleh rasa stres, kita boleh rasa sedih, tapi kita kena grow from it. Kita kena keluar dan cuba perbaiki keadaan. Identify areas within control and areas beyond our control. Sugar and salt look the same. Be careful who you trust. Effort plus wrong tools, kita tak akan dapat result dia. Kan? There is always a way. Always ada jalan dia. Kan? Always ada jalan. Never give up. Never give up. Always ada jalan dia. And bila kita nak buat benda something, the first step is always the hardest. The first step is always the hardest. Nak mulakan tu, that is the most difficult. And never be afraid to choose a different path. Never be afraid to choose a different path. I think that's it. Minta maaf makan masa yang lama. Saya pulangkan balik pada Izian. Baik. Terima kasih kepada Dr. Said atas perkongsian yang hebat. Saya macam sukalah. Perkongsian Dr. Said ni sangat menarik sampai saya rasa macam saya pergi usrah tau. Sebenarnya sejak balik Selangor ni saya tak sempat lagi pergi usrah. Bila dengar Dr. Said tu macam wow. Lagi satu Dr. Said cerita ada satu hadis kan yang kata kita kena konsisten kan walaupun benda tu kecil kan. Jadi saya rasa macam betul lah, insyaAllah. Harap-harap buat harta pun dapat konsisten dalam memberi value lah, memberi perkongsian kepada community tentang ilmu-ilmu yang berguna lah, insyaAllah kan. Hopefully ramai yang bermanfaat daripada perkongsian Dr. Said tu sendiri. Tanpa membuang masa, saya menjemput kita punya panelis yang kedua, Dr. Fitri Yusof. Dia sekali hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih Dr. Izian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman wa zidni amin. Okay, kita bukan dekat forum perdana hal ehwal Islam. So dah lama dah, dulu masa kecil ingat lagi ikut ayah kan pergi forum perdana. Dulu tak ada FB Live atau internet. So kita pergi kat Padang lah, ingat lagi masa tu Ridwan T baru masuk Islam and everything. Pertama-tama saya nak ucap terima kasih pada Lubuk Harta sebab jemput saya, dan juga terima kasih Dr. Izian dan Dr. Said Khalid sebab bagi peluang untuk saya berkongsi pengalaman saya sikit. Itu pertama. Kedua, saya nak minta maaf, saya ada ulcer
mulut saya dia terbelah kat dalam ni, jadi saya bercakap agak perlahan lah. So kalau perasan lidah saya akan tolak ni sebab dia rasa sakit, so saya akan tolak bahagian dalam pipi saya. Dan saya ada, itulah dia lecturer ni, sebab saya dengan Abang Said ni kami lecturer, jadi dia suka buat slide. Lecturer ni dia suka buat slide. So saya nak tanya, kalau dekat dalam Zoom dan juga dekat FB, siapa yang suka baca slide? First saya nak tanya, siapa yang suka baca slide? Boleh tak? Dekat Zoom, saya boleh nampak dekat Zoom, boleh komen. Dekat FB saya cuba tengok FB lah. Okey. Berapa ramai yang dekat dalam lubuk harta FB live suka baca lecture note. So waktu belajar dulu, ingat masa belajar dulu memang kita kalau datang kelas pun akan minta lecture note kan. Dan kebiasaannya lecturer akan cakap, I don't want to spoon fed you. Tapi bila kita jadi lecturer ni, kita jadi suka buat lecture note. So boleh komen tak? Saya nak tengok sikit. First of all, 14 dekat dalam chat Zoom dan juga dekat dalam FB Live. Sambil dengar. Assalamualaikum semua. Okey, Nabihah Mahfuz dekat FB Live. Okay, dekat dalam Zoom ni siapa yang sukalah enjoy tengok lecture note? Boleh komen sikit tak? Saya tengah menunggu. Ada yang komen. Alia Ghazali angkat tangan. Dr. Syed Khalid pun suka. Okey. Sekejap, tengok balik dekat FB Live Malaysia. Okey. Baca semua Mahalil Mukhtar. Good. Bagus. Alhamdulillah. So, thank you. Terima kasih. So, izinkan saya. Okey. Ashraf Rifai. Okey, good student. So, izinkan saya nak kongsi jugalah sedikit dapat info dekat notes. A bit lecture about myself first. Tentang diri saya dulu saya minta izin. Okay. So nak confirmkan, Izian nampak ke? Izian dengan Dr. Syed Khalid nampak? Nampak. Okay, clear? Okay. So guys, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fitri bin Yusof. Asal pada KL. Memang lahir kat KL, budak KL, besar kat KL, sekolah kat KL. Sampai habis. Then bila saya masuk degree, saya degree in biology genetik dekat UKM. Saya sejak kecil memang minat ikan. Saya masuk asrama, saya beli ikan. Saya pernah masuk ambil stam pun saya beli ikan. And then bila memang saya apply, actually saya ada dua option waktu saya mohon. Saya dapat offer dekat Ain Shams Alexandria untuk buat medik waktu tu. So Izian dia medik kat Mesir. So dia tahu lah, she should know about that. And saya dapat offer UKM bidang yang saya minat, biology genetics. So saya pergi UKM sebab satu saya minat, kedua dekat dengan rumah lah. So it was enjoyable moment masa tu. Saya grad dalam masa 3 tahun. Memang saya start degree tu saya kata aku tak nak extend ke apa. I just want to grad and I want to pursue my dream. So this is my dream. Honestly, saya bercakap jujur, ini adalah impian saya, iaitu working as a researcher in aquaculture or in fish lah. So kalau tuan-tuan tengok gambar ni cerita 2009-2010. 10 or 11 years back. So a decade ago. So 10 tahun dulu, 2010 kot, 2010-2011 kot rasanya. Waktu tu saya dah habis master. Sedang habiskan master. So yang ni saya buat breeding ikan kelah. And then ini adalah gambar, tak silap saya 2019 atau 2020. Ni paten buah lah. So asal KL tapi sekolah di Samir. Yes. So pengalaman hidup pertama saya ialah keluar daripada keluar daripada KL tu masa saya keluar pada KL dengan Selangor lah, dari lepas habis SPM. Okay. So ni gambar saya belah kanan ni masa dekat Jepun. Saya PhD di Jepun dengan ikan salmon lah. So seronok lah waktu tu mancing salmon kan. So saya mancing salmon tu dekat kawasan yang tak semua orang boleh masuk. Kalau tuan-tuan ingat 2011 Jepun dia kena tsunami. Dia ada gempa bumi dan kena tsunami. So dia punya nuclear reactor dia pecah.
sebab coolant bila tsunami ni dipecahkan coolant untuk nuclear reactor. So panas, meletup. So bila meletup, radioaktif terbebas. So kita buat kajian efek of radioaktif terhadap genetik ikan. So kawasan tu 20-30 km radius orang tak boleh masuk. So saya boleh masuk sebab kita ada permit lah. Kita ada permit dan setiap bulan kita kena buat check, ambil darah, buat check semualah. Dia akan tengok monitor. Saya punya lab tu kita panggil RI, Lab Radioisotope. So lab tu nak masuk tu macam pergi dekat zaman apa, Yuri Gagarin punya tempat. Lab tu masuk tu ada 3 layer of screen. Kena scan tangan, badan semua kena scan. Tengok ada tak emit radioaktif dekat badan kita. Sebab kita main dengan radioaktif. And then saya balik Malaysia 2016. Berkhidmat di UIA, Jabatan Sains Marine, Kuantan. So dekat Kuantan kita ada Jabatan Sains Marine. Kita ada boat, kita ada scuba diving and it was a very enjoyable moment. Saya ingat bila meeting dengan geng lecturer pada universiti lain, dia orang datang dekat office saya. Saya ada 2 office, satu di Kuantan Indra Mahkota, satu lagi dekat INOSEM Ceruk Paloh Research Institute. Dia datang, biasa saya pergi office, saya pakai baju Hawaii. So dia kata, kau datang office ni, kau kerja ke kau pergi cuti? Sebab saya ada topi apa? Saya pakai topi lah biasanya sebab tepi pantai panas kan. So waktu tu pakai baju bunga-bunga batik tu dan juga pakai topi. So dia kata is quite enjoyable lah. So but then yes, saya akui this is my dream job. Ini adalah kerja impian saya. And saya selalu cakap dekat Dr. Izian, dekat Dr. Irfan, I was blessed I didn't become a medical doctor lah. Dulu memang saya sejak kecil sekolah menengah memang ingrain dalam kepala nak buat medik sebab orang kata medik ni hebat kan. Waktu tu dapat tawaran Darul Quran, dia kata kalau you masuk Darul Quran ni kena ambil medik. So saya tak ada, saya lepas ujian Darul Quran tapi saya tak lepas untuk ambil medik. So saya agak sedih waktu itulah. But then saya move on dan saya rasa this is my dream job and I'm very happy. Saya sangat gembira Allah bagi dream job ni lah. So ada beberapa sesi ramai orang bila dia dengar kisah saya dia kata kau ni macam hidup is smooth sailing and everything. But then it's not as smooth as we can see lah. Benda ni dia tidak seindah yang kita nampak. Air yang tenang, maksudnya air ombak laut tu bila kita tenang, kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku dekat dalam tu. So the first questions yang saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ni, do you love your career right now? So yang tu yang saya nak tanya. Kalau boleh jawablah. Saya tengah present so saya tak nampak apa yang berlaku kat FB Live. Kalau boleh saya nak 13 orang yang mendengar dekat dalam Zoom ni, boleh tak jawab soalan ni, jawab dekat chat. Adakah tuan-tuan dan puan-puan betul-betul suka dengan career tuan-tuan dan puan-puan sekarang? Boleh tak saya nak dapat jawapan tu? So boleh jawab? Ke semua tak berani nak jawab? Minat tapi jadual kerja tiada life balance. Okay, fine, thank you. Okay, yang lain boleh tak jawab dulu? Saya nak tengok orang lain punya jawapan. It's not right or wrong, benda ni tak salah atau betul. It's just kita punya perspektif dan kita punya perception kita, persepsi kita. Jadi kalau boleh saya nak tahu tuan-tuan dan puan-puan punya persepsi terhadap career masing-masing. Sebelum kita pergi kepada work-life balance lah. Alia, alhamdulillah okey. Alhamdulillah minat. Okey. So yang lain adakah meragui? Yang tak jawab ni macam mana? Adakah anda meragui status career kan? Aku ni love hate relationship ke ataupun sebenarnya tak suka ataupun suka tapi malu. Okey. So, boleh jawab lagi tak? Saya tengah menunggu yang lain ni. Kita ada 13 1 2 3 ke tak boleh check sebab pakai apa? Ada pakai apa? Kadang-kadang pakai phone tak boleh jawab chat kan. Okay. Regardless of what
are your answers? Apa pun jawapan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan suka ke, tak suka ke, apa ke, saya suka nak reflect balik objektif kita ataupun bila waktu kali pertama kita mohon kejaya tersebut, kan? What are the purpose of our life? Tadi Dr. Syed Khalid ada cakap banyak hadis lah kan. So saya sangat suka hadis, the first hadis dalam Matan Arba'in. So kalau siapa yang tahu dalam Matan Arba'in ni, dia adalah kompilasi hadis-hadis dikompilasikan oleh Imam Nawawi. So menariknya, siapa yang tak pandai bahasa Arab pun dia akan terkeliru sebab it is written Matan Arba'in. So dia kata the record of the 40s. Tapi dalam tu dia ada 42. So to the game of the Arabic language lah. So orang yang tak tahu dia akan kata benda ni ada 40 je, tapi sebenarnya dalam tu ada 42. So the first hadis mention is about niat lah, intention. So saya suka kalau kita tengok balik, kita reflect balik, apakah intention kita sewaktu kita kena scam dengan Imam Nawawi, astagfirullahalazim. So apakah intention kita bila kita start kita punya career ni? Mungkin ada yang ambil sebab nak kerja semata-mata, ataupun ada yang memang dream job macam Dr. Syed Khalid kan, dia memang suka dengan babies, nak selamatkan babies. Dia pernah cerita dengan saya, dia buat CPR dekat babies. Hari tu masa kita minum kopi sama-sama. Dan apa? Ada orang dia kerja hanyalah sebagai kerja. So bagi saya, regardless of that, tuan-tuan sendiri tahu kenapa kita pilih jalan, kenapa kita bekerja atau pilih career tersebutlah. Kita suka ataupun tidak, benda tu kita pilih. So kita boleh reflect balik, are we happy with that right now? Adakah kita gembira? Kadang-kadang kita happy awal-awal, tapi dah lama-lama kita bosan. Kita perlukan, orang kata, spice ataupun inspirasi baru. Kadang-kadang orang dia tukar career ataupun dia tukar tempat kerja sebab dia kata dia dah bosan dengan kerja ni, dia nak pindah tempat baru sebab dia nak cari pengalaman lain. So contoh macam adik saya, dulu dia tak suka dengan dentistry, dia nurse, kena paksa dengan mak, and then sekarang dia enjoy. So cakap kadang-kadang benda tu boleh berubah, tapi yang penting kita kena jelas kenapa kita pilih benda ni. Okay. So kita sekarang bercerita tentang balancing life lah. Pengalaman bila kita sekarang ni, terutama bila kita berada dalam keadaan COVID pandemik ni, kebanyakan kerja kita berubah hampir 100%. Dulu kita pergi office kan. Dulu bangun pagi, pakai baju smart-smart, kemudian hantar anak pergi sekolah atau pergi tadika atau pergi kindergarten ke nursery, kemudian kita pergi ke office ataupun kita pergi ke hospital, kita pergi ke pejabat kita lah. But now, tapi sekarang kita dah tak perlu pergi ke office. Tuan-tuan akan jadi macam saya sekarang kan, pakai kod dekat dalam rumah. Sebab kita mengajar menggunakan virtual, kita gunakan alam maya, kita gunakan Zoom untuk mengajar. Ada waktu memang kita kena keluar juga, tak nak kena keluar, macam Dr. Syed kena juga ke hospital. Tapi bila kita dengan student, kebanyakannya kita gunakan virtual class. So banyak masa tu di rumah, dan ramai orang dia mengimpikan, oh I need more time, saya perlukan banyak masa di rumah untuk keluarga. Tapi bila Tuhan bagi peluang ni, bila kena COVID tahun lepas, bulan 3 tu bila Perdana Menteri waktu tu kata kita akan kena PKP, orang jadi terkejut. Dan kadang-kadang dia tak boleh nak balance. Jadi kalau kita tengok, kes keganasan di rumah tahun lepas meningkat. Kadar perceraian pun meningkat sebab tekanan kerja di rumah. Jadi sebenarnya tuan, betul lah pepatah Arab dia kata, an-nasu bin-nabi'ah, manusia ni dia anak kepada persekitaran. So bila dia nak kerja tu, sebenarnya dia kena duduk dalam environment kerja. Dia tak boleh duduk dalam environment memasak, kecuali dia chef lah. So it's totally different. Dan benda ni sangat-sangat betul terhadap manusia yang bernama lelaki. Sebab lelaki ni, minda dia adalah minda hunter. Dia hanya fokus pada satu benda je. Berbanding dengan wanita lah. Wanita ni, diorang ni kebanyakannya multitasker. That is without doubt. Saya peribadi, saya bersyukur sebab saya pertama saya berkahwin dengan perempuan.
Kedua, sebab isteri saya is a multitasker, lady lah. So dia boleh buat macam-macam. Saya tak boleh. So saya sangat bersyukur Tuhan kurniakan life partner yang boleh complement kita. So lelaki ni biasanya minda hunter gatherer. Bila nak hunt ni dia tak boleh banyak. So kalau kita tengok singa ke harimau ke, singa lah kalau kita tengok singa kat Discovery Channel kan. Bila dia nak hunt tu, dia tak akan, walaupun ada sekawan kuda belang ataupun emu ke ataupun rusa ke, dia tak akan terjah semua. Dia akan fokus satu je. Dan fokus satu tu biasa yang dia boleh dapat. Dia akan fokus satu yang dia boleh dapat. So biasanya dia akan target yang anak ataupun yang kecil dulu, yang lemah, yang sakit semua kan. So macam itulah orang lelaki ni, kalau dan kerja pun biasanya dia akan fokus satu. Dan sebenarnya trik untuk bekerja ni, kita akan fokus satu task atau tugasan yang kecil yang kita boleh achieve dahulu. Daripada kita fokus tugasan besar yang perlukan banyak masa dan resource kita tak boleh achieve. So bila kita duduk dalam PKP tahun lepas tu, semua orang shock, semua orang terkejut. Waktu itulah keluar dalgona, waktu tu keluar apa lagi suami masak apa hari ni, masak apa tak jadi hari ini. Semua orang jadi culture shock. Kan? Jadi too lenient, tak boleh nak buat kerja langsung kat rumah ataupun dia tak boleh nak balance kerja di rumah. Kecuali kebanyakan orang yang memang dia buat business at home lah. So macam saya, isteri saya memang business at home. So dia memang, she's very multitasking lady lah. So saya memang banyak bergantung kat dia dan saya bersyukur Allah bagi dia. So bagi saya waktu tu waktu tersebut adalah waktu yang sangat-sangat penting untuk kita reflektif balik. Kita muhasabah balik hidup kita. Macam Dr. Syed cakap tadi lah, kita ni kerja untuk apa? So the purpose of our life, do we work for life or we live for work? Yang ni lah sebenarnya kita kena jawab dalam diri kita. Adakah kita kerja sekarang ni kita enjoy, kita gembira, ataupun sebenarnya kita kerja ni semata-mata untuk kita dapatkan gaji, dapat gaji ni untuk bayar semua komitmen kita, duit hutang kereta kita, duit rumah kita, duit kad kredit kita, hutang pinjaman pembelajaran kita. So yang ni saya rasa kita semua kena duduk dan kita kena reflect balik. Yang saya dapat benda ni ketika saya travel ke Jordan lah. Waktu tu saya habis master. Saya ambil masa 3 tahun untuk habiskan master. So bagi saya tu agak makan masa lah. Waktu tu saya ada penyakit perfectionist. So saya agak perfectionist dalam menulis tesis. So saya ambil masa setahun untuk siapkan tesis saya. So lepas habis tu dah stres, saya pun pergi ke Jordan untuk travel. So waktu tu backpackers, dan waktu tu tak adalah Insta famous ataupun Facebook famous ataupun Twitter famous. So kita pergi je dan saya jumpa dengan beberapa orang yang mengubah cara pandang saya terhadap dunia lah. Yang pertama saya jumpa dengan seorang guru Al-Quran di Jordan. Waktu tu saya duduk tumpang rumah kawan dekat Irbil. Dan seronok lah pergi tempat orang, tengok semua kan. Di end tu, sebelum hari terakhir kami kat Jordan, kami nak ke Madinah, naik bas. So bas tu waktu tu bulan puasa. So dia ambil masa 24 jam. Pergi pagi sampai pagi esok. So kemudian bila kami nak bertolak tu, kawan saya ni dia lambat sikit lah, dia kata ada kelas. Dan tok guru dia nak tolong hantar kami ke stesen bas di Jordan. So bila dalam kereta tok guru tu, saya duduk sebelah dia dan saya pun borak lah cakap Arab waktu tu, minta advice daripada dia. So saya terkejut sebab dia guru tapi he has business. Dia ada beberapa business. So tok guru ni dia mengajar Al-Quran. So dia tak ambil upah mengajar Al-Quran dan dia ada beberapa business. Dia ada business travel. Waktu tu dia ada business travel. So dalam kereta tu banyaklah saya korek rasa dia minta advice semua kan. Bila sampai dekat stesen bas tu, kita orang nak bayar tiket bas, nak beli tiket bas, dia kata oh tak payah. Saya dah sponsor semua orang duit tiket bas. So saya tak ingat berapa waktu tu duit tiket bas sebab kena sponsor duit tiket bas waktu tu ke Madinah.
Itu satu. Dan masa kat Jordan juga saya ada satu sketsa ataupun momen tu lepas balik sembahyang Jumaat, kita orang pergi sibuk nak beli lauk untuk buka puasa. Waktu tu bulan puasa pergi Jordan. Dan waktu tu musim panas. So adalah seorang pakcik tua ni, dia datang kat saya, borak-borak daripada mana semua kan. Ceritalah kami daripada Malaysia, datang travel semua. Kemudian dia cakap, dia tanya pasal currency. Tanya berapa currency rate Jordan, Jordan dinar dengan Malaysian ringgit. So saya confuse lah, pakcik ni tua, pakai tongkat kan. Orang kat sana biasalah pakai jubahan. Orang kampung, waktu tu dekat Moktah. Apa pasal pakcik ni tanya pasal currency rate? Saya pun waktu tu dah habis dah kursus kata bahasa Arab, dah habis dah. Kita bukannya degree in Arabic. So tak tahu apa mak nak cakap apa kan. So panggil member saya yang belajar kat situ. Kemudian tanya, rupanya pakcik tu dia nak bagi zakat. So seronoknya kat sana ni, diorang ni kebanyakannya mereka ni ada bisnes dan diorang ni suka bagi zakat ataupun bagi duit kepada student. And then bila saya sampai kat Madinah, saya banyak baca buku dan kitab lah. Dan waktu tu saya baru tahu rupanya antara 4 imam mazhab tu ada pertama Imam Malik, dia ada bisnes kain. So dia ada bisnes orang kata tekstil lah. So Imam Malik dia ada bisnes tekstil. Dan kalau kita tengok kebanyakan kita banyak ambil dalam hukum muamalah ni, kita tak banyak pakai sebenarnya daripada Imam Syafi'i, tapi kita banyak ambil pada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal is a businessman. So dia lagi tahu rules and regulation tentang bisnes. So banyak hukum tu sebenarnya kita adopt daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i ni dia banyak pada fiqh. Dia tak banyak experience in businesses. So sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dulu, dulu kita bayar zakat kena pakai beras clear kan, tapi sekarang ni baru kita pakai wang dan kita buat online transfer dan everything segalanya lah. So at the end tu saya punya lesson dia, saya sampai kepada satu realization bahawasanya diorang ni, mereka ni mengajar, they become lecturers ataupun academician ataupun scholars ni, diorang ni bukannya sebab dia nakkan duit, tapi because they have achieved freedom of money freedom tu dia dah achieve. And in fact, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang belajar kat Syria boleh tanya. Di Syria, member saya belajar kat Syria, dia dipanggil oleh cikgu dia bila dia tak ada duit. Guru dia bagi duit kat dia untuk sponsor dia punya living cost dekat sana. So benda tu saya sampai satu realization, oh okay, kita kerja ni, kalau saya lah sebagai pensyarah dan sebagainya, kita kena ada satu, memang kita perlukan gaji tu is a necessity dan keperluan dan itu hak kita, tapi kita kena ada satu mekanisme supaya kita capai freedom of money. Maksudnya bila kita buat sesuatu kerja tu, kita tak mengharap ataupun itu hak kita ambil, gaji tu hak kita ambil. Tapi kita tak sampai orang kata melukut di tepi gantang ataupun kita mengharap 100% terhadap gaji. Kita way above ataupun beyond. Kita lagi tinggi daripada benda tu. So saya kongsi kisah semasa lah. Saya ada seorang rakan saya, doktor, medik. Dia berhenti. Ada beberapa orang rakan saya yang jadi doktor ni berhenti daripada jadi doktor perubatan. Antaranya sebab dia stres lah. Seorang tu dia stres. Dia berhenti, dia jumpa saya cakap dia stres semua, kemudian dia berhenti. Kemudian dia sambung master in biotech sebab dia minat biotech. Then it's okay lah, he's pursue his dream. Kedua, yang ni muda lagi, saya baru kenal tahun ni, berhenti sebab dia dah capai financial freedom. Tapi dia masuk balik jadi doktor sebab dia nak tolong bantu kurangkan kes COVID, tolong frontliners. Sedangkan waktu tu dia dah capai financial freedom. Maksudnya bila dia jadi doktor tu, dia betul-betul nak tolong pasukan perubatan kita di Malaysia. Bukannya sebab dia terpaksa kerja, kalau tak jadi doktor, dia tak ada sumber pendapatan. So itu yang sebenarnya saya rasa kita kena reflect dan muhasabah balik. Sebelum kita pergi kepada work and life balance lah. Maksudnya kita ni
Sebab sebenarnya tuan-tuan tak berbaloi kalau kita hilang masa untuk diri kita, masa untuk keluarga kita. Yang penting sebenarnya is a family lah. To me, bagi saya sangat mengutamakan keluarga dan kawan-kawan, family and friends. Sebab apa? Selain Tuhan, saya rasa selain daripada Allah ni, tempat yang saya rasa boleh tenang ni, biasa bila saya stres je, selain saya ingat pada Tuhan, tempat yang saya tenang ialah dengan family and friends lah. Saya banyak lalui fasa-fasa down, terutama bila ada kat Jepun lah. Waktu kat Jepun dulu, budaya kerja is totally different. Kerja sampai 1-2 pagi. Saya waktu tu buat PhD, saya ingat lagi, saya minta isteri tolong kejutkan pukul 1 pagi. Sebab saya kena pergi lab, waktu tu saya run sequencing DNA ni, mesin tu akan habis pukul 1. So saya kena pergi lab waktu tu untuk keluarkan DNA yang sequence tu, kemudian masukkan DNA baru untuk mesin tu continue run sequencing DNA itulah. So pergilah naik basikal pukul 1 pagi, pukul 4 pagi kayu basikal kan, pergi masuk lab tu gelap semua kan, takut dengan hantu Jepun semua, tukar, kemudian balik sembahyang subuh, mamai semua, pukul 8, biasa pukul 8, pukul 9 baru saya tidur balik lah. Lepas subuh tu, 8 baru tidur balik. So, work life is very, very hectic. Tapi ada satu benda atau ada beberapa elemen yang boleh menjadikan kita kembali, saya kata manusiawi lah, kita jadi sebagai manusia balik. Kita tak jadi hamba kerja. Pertama, relationship kita dengan Tuhan. Whatever religion pun kita ada spiritual relationship. Kedua, relationship kita dengan manusia lah, hubungan kita dengan manusia. So, keluarga dan kawan-kawan. Saya ingat bila saya ambil masa sebulan untuk submit saya punya thesis. Saya tulis thesis dalam masa sebulan. Waktu tu saya ingat bila balik kerja, saya akan call Skype lah waktu tu. Skype dengan mak dan ayah dekat Malaysia. Dan honestly saya tak cakap apa-apa waktu Skype. Saya hanya pasang, bagi salam, kemudian talakan phone saya tu dekat anak saya. Sebab parent biasanya bila dia dah ada cucu, dia akan suka cucu, dia akan sayang lagi cucu pada anak lah. So dia akan cakap lah dengan anak saya kan. So tapi dengar suara mereka tu dah cukup tenangkan hati, kita rasa release semua stres. Itu satu. Kemudian saya ingat saya akan pastikan solat isyak tu saya akan sembahyang dekat masjid. Musim sejuk ke, musim panas ke apa ke, akan gigi kat pergi masjid sebab kita akan jumpa kita punya community Muslim lah. So waktu tu kita akan break sekejap daripada stres kerja kita. Kita masuk kepada sebenarnya the real life. Iaitu this is our real life sebenarnya. It's not, our job is not our real life lah. It's just partial ataupun sebahagian daripada real life kita. Hidup kita sebenarnya way bigger than our job tu waktu tu lah. Saya ingat waktu saya stres juga, saya pernah call member saya dekat Hokkaido. Cakap sejam lebih ke 2 jam lebih. Just hanya nak cakap, dengar dia cerita tentang family dia, tentang life dia. So that can relieve me lah, bagi saya ketenangan dan hilangkan saya daripada stres. So kalau macam sekarang ni saya rasa lagi bagus sebab apa, rakyat Malaysia dah pandai guna video call WhatsApp, dah rajin guna Zoom. So benda tu lagi baguslah untuk kita balancekan kita punya tekanan di tempat kerja. Okey, equality and equity. Yang ni sebenarnya saya suka untuk kongsi. Bila kita bekerja, ada antara kita yang bekerja 8 hingga 5. Tapi macam saya, macam Dr. Syed Khalid, sebenarnya kami kerja tak ada office hour. Bila contoh macam saya, bila kita run eksperimen ataupun research tu, we have to be 24/7. Bila nak tengok growth ataupun development ikan ni, kita kena ada 24/7 dekat tempat tu. Jadi tidur pun tak ada tidur. Tidur 15 minit, tengok dekat mikroskop, tengok kan. So kita kena ada, instead of equality, we have to give equity. Kita kena ada bagi quality untuk setiap hak-hak yang lain lah. Dan macam saya kata tadi lah, I was blessed, saya bersyukur Tuhan Allah kurniakan pasangan yang memahami dan compliment. Dia melengkapi saya sebab waktu nak kahwin tu memang saya rasa saya akan sangat sibuk dengan career saya akan sangat sibuk dengan saya punya dream job ataupun dream life. Saya perlukan orang untuk tarik saya untuk jadi manusia balik. Untuk jaga relationship saya dengan family, untuk uruskan saya punya relationship dengan family. So basically kalau macam nak balik kampung ke apa ke,
isteri saya yang akan selesaikan semuanya lah. Dia akan beritahu, okey, kita akan balik pada hari sekian. So kerja saya ialah balik pada kerja saya akan jadi driver saja. So dia akan siapkan segalanya. So benda tu saya rasa pentinglah keadilan dalam kita balancekan career dan kena cari orang yang boleh bagi kita equity, balance antara hak keluarga, hak diri kita, hak keluarga besar kita selain daripada hak kerjaya kita. So not last lah, the biggest asset ni, tadi Dr. Syed ada cerita tentang perlunya kita ada financial freedom dan kena ada investment and everything. Tapi saya suka sebelum kita pergi kepada investment of asset, investment of equity, gold ke apa semua, ada satu benda yang lagi besar, ada aset yang lebih besar, yang dekat dengan kita dan lebih mudah yang kita capai. So boleh tak saya nak tengok, saya dah cakap ni, boleh tak tuan-tuan yang di dalam Zoom ni tulis dekat bahagian chat. Cuba teka, apa dia aset yang tuan-tuan rasa the biggest asset that have in you. Kalau dekat Facebook pun, kalau ada tu boleh tulis Alhamdulillah, Nabi Mahfuz kata I love my career, thanks. Mary Jangan, yes, thank you, it's good. Tak suka, bosan, Mak Inon. Okay, tak apa. So what are your biggest asset, guys? What are your biggest asset? The one that you can think about. Could you please put your answer in the chat? Dr. Syed Khalid kata, okay, Amiruddin kata ilmu. Syed Khalid kata family. Ashraf kata family. Syed Khalid kata ourself. Ashraf kata time, self. Okay. The biggest asset is yourself. The biggest asset is yourself. There are times, kadang-kadang ada masa, mungkin family pun akan abandon kita. Tapi I hope we didn't, saya doakan semoga kita tak diuji dengan macam itulah. Ada yang ditinggalkan keluarga, tapi don't lose your hope. Don't you lose your hope in yourself. So the biggest asset in yourself. Invest in yourself first. So kalau kita nak cintakan diri pun, cintai diri kita dulu. So kena faham bila saya kata sayangi diri sendiri ni bukannya pentingkan diri sendiri. Tapi kadang-kadang ramai orang dia terlepas memberi hak untuk diri kita. Saya selalu tanya benda ni, terutama pada kakak-kakak yang ada career. Even in my dalam isteri saya pun saya akan advise dia benda yang sama. So saya biasalah duduk dalam dunia career lecturer ni, ada je lecturer wanita yang ada anak tapi hebat di tempat kerja. So saya akan tanya, macam mana akak manage benda ni kan? So terutamanya isteri yang manage, macam saya ada kawan saya, suami kerja tempat lain, isteri kerja tempat lain, anak-anak dengan isteri. So saya tanya, macam mana akak manage semua? So saya seorang yang sangat intrigued lah, saya sangat teruja bila dia boleh manage everything. And I believe woman ni, orang perempuan ni dia ada kuasa management yang power. Orang lelaki ni dia ada kuasa leverage and delegate. So kita leverage je. Orang perempuan dia akan manage everything. Contoh kecil, orang perempuan dia punya beg tangan dia. Saya akan sentiasa gagal kalau nak cari kunci dalam beg tangan isteri lah. Saya biasa kata, tolong bagi kunci, saya tak nak cari dalam beg tangan awak. Sebab saya tak tahu apa benda ada dalam beg tangan dia. So orang perempuan dia tahu. Dalam beg tangan dia ada apa benda kat mana semua. Orang lelaki dia tak tahu, dia akan lost, dia akan sesat kat dalam beg tangan itu. So saya tanya seorang kakak ni, akak macam mana akak boleh manage nak ambil anak kan, hantar nak pergi sekolah, lepas tu dengan lecture, dengan kelas, dengan meeting and everything. Dia kata first, bila balik ni nak pastikan anak makan, dia akan makan dulu. So sebelum dia ambil anak daripada sekolah ke semua, dia akan makan dulu. Maksudnya dia akan selesaikan diri dia dulu. Maksudnya dia akan makan, dia dah kenyang, dia dah tenang, dia dah okey semua, baru dia selesaikan anak-anak. So it's quite, orang kata macam agak pelik bila kita punya common belief ataupun kepercayaan umum kita kata kena selesaikan anak-anak dulu semua baru kita boleh fokus diri kita kan. Tu yang macam kebanyakan ibu-ibu ni muka kusam, rambut tak terurus kan. Sebab nak selesaikan anak-anak. Tapi bila saya dengar kisah akak ni kata, okey, benda ni satu yang baru dan saya rasa betul, iaitu selesaikan hak diri kita baru kita boleh selesaikan hak orang lain dan tanggungjawab kita. So ku anfusakum, pelihara diri kita dulu, selamatkan diri kita dulu kan. So kalau kita macam, yelah, kalau macam frontliners kan, dia nak selamatkan orang, dia kena vaksin diri dia dulu.
kan. Dia nak vaksin orang, dia kena vaksin diri dia dulu. Sama juga dengan kita yang bekerja ni, ayah-ayah ataupun mak ni, pastikan diri kita makan dulu. So kena ada bangun awal. Macam try sekarang ni saya cuba masuk dalam grup the 5 AM guy. Kan? Sooner or later saya nak cuba masuk dalam 4 AM dan 3 AM guys lah. Maksudnya kita bangun awal, kita selesaikan hak-hak diri kita dulu. Makan dulu, nak mandi, nak baca buku ke. Orang kata nak me time. Orang perempuan sekarang ni banyak masa dengan me time. Bagi saya benda ni betul. Kena ada me time. Untuk orang wanita ke, ibu-ibu dan isteri pun dia kena ada me time. Laki pun dia kena ada me time. Orang lelaki ni biasa me time dia waktu mengetih lah. Dia nak mengetih dengan kawan-kawan dia nak pergi mancing ke apa, bagi. Dan orang perempuan ni, biasa me time dia dulu sebelum PKP, sekarang pun boleh lagi lah. Sekarang ni kalau dah second dose, boleh. Pergilah shopping. And macam saya akan bagi me time kepada isteri, sebagai kerja-kerja, tolonglah pergi shopping. I give you money, please go. Pergilah beli apa-apa yang nak beli kan, senang. So orang lelaki macam saya kata, dia ada art of leverage. Leverage dia, bagi ke isteri nak beli barang-barang. Sebab orang lelaki ni, jujurnya dia tak pandai beli barang. Pengalaman saya beli barang kena ikut apa yang not isteri bagilah. So kena ada me time dan kena bagi hak diri kita dulu, barulah kita boleh bagi hak kepada orang lain. So me time ataupun hak diri sendiri ni, dia berbeza dengan pentingan diri sendiri. Pentingan diri sendiri ni, kita tak bagi hak orang lain. Tapi bila me time ni, kita bagi hak diri kita. Kita lapar, kita makan dulu. Kemudian baru kita boleh suap anak-anak kita. Kalau tak, kita lapar. Lepas tu nak suap anak-anak ni, dia bukannya suap cuma duduk, elok, bersopan santun. Dia makan, lepas tu dia lari, dia panjat lah, dia panjat pokok lah, panjat sofa semua kan. So it will be really challenging. So kena bagi hak diri kita dulu. So to me is that lah. Kena invest dalam diri kita dulu, bagi hak kita untuk makan, untuk perkemaskan diri kita, kemudian hak mental kita untuk dapat mental health. Kalau kita rasa kita ni orang jenis membaca, bagi hak 15 minit, 30 minit untuk membaca. Bagi hak untuk bersukan ataupun bersenam. Tadi Dr. Syed Khalid katakan, bersenam. Sekarang ni duduk kat rumah, macam-macam boleh bersenam kat rumah kan. Dan bagi hak juga untuk kita dengan pencipta lah. Bagi saya yang ni kita punya spiritual part pun kena bagi juga. So it's not that we have to sacrifice. Saya antara orang yang percaya kepada sacrifice. Tapi sekarang ni saya rasa it's not about sacrifice. It's about management. Macam mana kita nak bagi setiap benda tu hak masing-masing. Setiap orang ni ada hak dia. So macam mana kita nak bagi hak mereka lah daripada kita. So hak diri sendiri pun termasuk dalam hak yang perlu kita bagi juga. Kerjaya pun kita kena bagi. Dan bila kita salah letakkan hak dia, bila kita salah, kita bawa balik kerjaya kita kat rumah, kita buat career kerja kita buat kat rumah, sebenarnya kita dah menzalimi dua pihak. Satu career kita, satu lagi keluarga kita. So sepatutnya kita balik, kita bagi masa untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk diri, tapi kita buat kerja kat rumah. So kerja tu kita tak siapkan kat tempat kerja, kita bawa balik kat rumah. So sebenarnya kita menzalimi career kita juga, sebab kerja tu sepatutnya disiapkan di tempat kerja. Kedua, kita menzalimi keluarga kita. Dan satu lagi, sebenarnya kita menzalimi diri kita sebab kita tak boleh manage kerja tu. Kita tak cuba siapkan dekat tempat kerja sebab kita ada dalam minda kita kata, oh benda ni boleh bawa balik rumah. Benda ni kita boleh siapkan nanti kat rumah. Sebenarnya benda tu dia tak betul lah. Sebab kita curi hak ataupun masa untuk family dan juga keluarga kita. So, terakhir, kalau tuan-tuan perasan, yang terakhir sekali saya rasa benda ni yang paling penting lah. Wa khalaqnakum azwaja, setiap daripada kita ni kita perlukan pasangan. So benda ni saya lalui secara spiritual sendiri, iaitu dulu saya seorang yang kuat kerja lah. Dulu masa buat master dulu, celik mata je masuk lab sampai malam, pukul 10 malam baru keluar lab. So kadang-kadang semayang pun dekat dalam lab. At the end of point, sampai mimpi pun buat lab. Sampai dalam mimpi buat PCR, extract DNA, run PCR dan semuanya. So sampai saya kata, okay, bila dah start mimpi ni seolah-olah macam kerja ni jadi Tuhan kita lah kan. So saya rasa benda ni tak betul. Benda ni dia dah salah bila saya punya hidup saya tu lebih fokus, lebih daripada 10 jam saya habiskan untuk kerja saya waktu tu buat research.
saya perlukan orang yang untuk neutralize ataupun humankan balik saya, jadikan saya ni manusia balik. Jadi manusia ni apa? Dia ada life, dia ada keluarga, semua. It's not only work. Okay. So sebab itulah saya rasa dalam mencari pasangan ni, kena cari pasangan yang complement. Complement ni maksudnya dia melengkapkan. So melengkapkan ni terpulang pada kita. Kita saja yang tahu apakah keperluan kita. So macam saya perlukan orang untuk ingatkan saya kepada family and friends, about the relationship between human. Kalau tak, saya tak akan jumpa orang, saya tak akan bertegur sapa dengan orang, saya hanya akan bangun pagi, makan, semayang, saya masuk buat kerja saya, tak bekerja, tak jumpa orang pun. Macam vampire dah kan, yelah masuk lab tak jumpa, tak kena matahari pun. So kena cari pasangan yang boleh complement our life and for us to be human and human lah. Yang tu saya punya lesson. Sebab itulah akhirnya sebelum saya pergi sambung PhD tu, saya pilih untuk kahwin dan saya pun dinasihatkan untuk kahwin. Ayah saya kata tak payahlah nak pergi tempat orang semua tak kahwin lah, kan jadi lain. So saya kahwin dan alhamdulillah saya rasa I'm more human lah, saya lebih manusia. Kalau tak memang akan bangun tidur fikir kerja je. Sabtu Ahad pun fikir nak kerja. So it's not balanced at all lah. So perkahwinan tu dia boleh membantu bila kita ada niat yang jelas dalam perkahwinan dan kita ada communication yang clear. So macam saya akan communicate dengan isteri, okey, saya akan minggu ni saya akan buat tu ni. So dia pun faham dan dia pun akan beritahulah apa benda yang kita perlukan untuk keluarga semua kan. Biasanya kita akan siapkan, kita akan bagi task siap-siap, kita akan bagi tugas siap-siap. So that's it from me. Saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan atau ada apa-apa pertanyaan atau ada apa-apa komen, pendapat, boleh tulis dekat chat, boleh tulis dekat komen dekat FB Live. Dan that's it from me. Saya serahkan balik pada Dr. Izian. Terima kasih. Dengan saya tak, Dr. Fitri? Ya, clear. Dengar Dengar. Saya risau internet saya slow. Okey. Okay, dengar Okay, terima kasih Dr. Fitri atas perkongsian. Memang saya rasa macam malam ni macam pergi usrah rasa. Memang perkongsian yang baik daripada Dr. Said dan Dr. Fitri tentang kekeluargaan lah kan. Walaupun saya belum berkeluarga lagi, at least saya nampaklah gambaran tu kan. Dan slide terakhir tu macam seolah-olah macam ditujukan kepada saya pula kan. Okay, tak apa. Harap malam ni dapat memberi manfaat pada ramai bapa-bapa di luar sana, ketua-ketua keluarga di luar sana, bagaimana nak seimbangkan antara career dan juga kehidupan berkeluarga tu sendiri kan. Yes, career tu penting sebab kita perlukan gaji dan income tu untuk sara kita, tapi keluarga kita tak boleh diganti dengan orang lain. Betul tak? So saya nak share sedikit slide saya lah sebelum kita mengakhiri webinar kita pada malam ni. Jadi guys, kami bertiga ni berjumpa atas platform Far Capital lah, iaitu sekumpulan pelaburan hartanah yang ketuanya iaitu CEO Tuan Faizul Rizwan ada buat webinar percuma tentang pelaburan hartanah dan juga ilmu kewangan secara percuma setiap Ahad. Kecuali Ahad ni esok tak ada webinar oleh Tuan Faizul kerana Tuan Faizul dijangkiti COVID-19. Okey, kita doakan Tuan Faizul semoga cepat sembuh. Jadi sekiranya anda berminat untuk belajar tentang ilmu kewangan dan juga ilmu pelaburan hartanah secara percuma sahaja guys, itu setiap hari Ahad, anda boleh mendaftar dalam link yang saya akan share sebentar lagi di dalam ruangan chat box dan juga ruangan komen di FB Live. Okay. Sebelum kita berpisah, saya nak share Facebook panelis malam ni supaya anda kalau ada apa-apa soalan ataupun rujukan nak tanya apa-apa kan tentang ilmu kekeluargaan, ilmu kewangan dan juga ilmu pelaburan hartanah,
anda bolehlah screenshot slide saya sekarang. Anda boleh cari Dr. Syed. Yang ni ada link dia. Anda boleh bertanya sendiri dengan Dr. Syed. Orangnya sangat approachable. Boleh jawab apa-apa soalan. Nak tanya pasal emas pun boleh. Nak tanya pasal apa tu, saya sangat berminat lah Dr. Syed pasal tu, bank Halimatus Saadiah tu. Sekejap lagi saya nak tanya sikit pasal tu, bank tu siapa yang layak untuk ambil susu tu kan. Okay. Seterusnya kita ada Dr. Fitri. Doktor juga tapi doktor ikan lah. Dia bagi vaksin pada ikan. Dia tak bagi pada manusia tapi doktor ikan kan. Saya panggil dia doktor ikan. Saya message dia pun saya panggil doktor ikan. Rare kan. Jadi siapa yang berminat nak menternak ikan kan, nak ternak ikan yang mahal-mahal, tak tahu bagaimana nak bermula, nak guna baka apa, nak beli ikan apa, nak guna tanah apa, nak buat kolam ikan, boleh tanya Dr. Fitri sendirilah. Bukan saya lah orangnya, saya ni doktor manusia, doktor ikan. Okay, dan anda boleh screenshot, boleh follow Facebook, boleh add friend ke, anda boleh tengok juga tulisan Dr. Fitri tentang pelaburan hartanah dan juga ikan. Sebenarnya saya wakil wanita di luar sana sebagai pelabur hartanah dan juga pelabur emas. Kalau nak kawan dengan saya ataupun nak tahu lebih lanjut tentang ilmu kewangan, ilmu pelaburan hartanah, anda boleh add saya di Facebook yang terbaru saya. Dulu saya pakai Facebook lain. So Facebook ni khas untuk anda semua yang nak belajar ilmu pelaburan hartanah dan juga ilmu kewangan secara percuma. Anda boleh add saya dekat Facebook baru saya. Okay. Baiklah. Sebelum kita semua berpisah, saya nak jemput panelis kita untuk berkongsi kata-kata terakhir lah sebelum kita mengakhiri webinar kita pada malam ni. Sebelum tu saya nak bagi tahu saya dah ada share link Google Form untuk sesiapa yang berminat untuk join webinar percuma oleh anjuran Tuan Rizwan dekat ruangan komen di Facebook dan juga di Zoom chat box lah. Anda boleh isi dia punya Google Form. Saya akan daftarkan anda semua di webinar percuma setiap rehat oleh Tuan Faizul Rizwan. Dijemput Dr. Fitri dululah memberi kata-kata terakhir untuk malam ni. Terkejut. Ini spontan ni. Okay, work-life balance ni, Dr. saya banyak share lah, dan saya sebenarnya saya banyak dapat enlightenment ataupun pencerahan. So macam saya kata, first kita kena tahu kenapa kita pilih career ni, itu satu. Kemudian adakah kita happy dengan career ni, dan itu kedua. Ketiga, yang saya rasa sangat-sangat penting, kita kena ada apa orang kata, freedom in this career. Maksudnya kita bukannya buat kerja ni, kita terpaksa bangun pagi, kita terpaksa pergi kerja, terlibat dengan politik tempat kerja, contohnya jilat bos, jadi kaki ampu semua kan. No, we have to be more larger and beyond than that. One of it, cara nak capai benda tu, we have to have a financial freedom. So financial freedom ni tak semestinya kita kena berhenti kerja. Kalau kita suka kerja tu, go on kerja tu. Contoh macam saya ni, saya rasa mungkin this is my dream job. Saya takkan berhenti kecuali saya buka buka company ataupun akademi aquaculture sendiri, barulah saya akan berhenti kan. So kalau tak, buatlah sebab benda ni yang saya suka. Saya suka research, saya suka berenang bersama ikan, saya suka pegang ikan, saya suka mancing ikan. Tapi we have to have a support in terms of financial dan semuanya supaya kita tak menjadi hamba kepada kerja kita. So kita ada backup yang besar. Antaranya kita kena ada aset kewangan lah, kewangan yang kukuh dan juga aset pelaburan supaya bila kita pergi kerja kita tak takut. Kita lebih jadi, apa yang saya lalui bila saya duduk dalam komuniti pelabur ni, pertama I was adored dan saya ditegur oleh dekan sekarang. Dia kata, Fitri, I look you more, you are more mature. Sebab apa? Engkau tak duduk dalam community academician je. You duduk with other different communities, different kind of thoughts. Cara fikir yang berbeza. So I was blessed, saya sangat bersyukur saya duduk dalam komuniti yang berbeza daripada komuniti bekerja saya. So ada dua ataupun cara berfikir yang berbeza. Dan kemudian kita akan lebih jadi sincere dan honest. Apabila saya bagi pendapat dekat tempat kerja tu, kita bukannya nak menjaga hati siapa-siapa, tapi kita bagi pendapat ataupun nasihat tu sebab kita betul-betul jujur, kita nak
organisasi kita tu lebih bagus dan pergi lebih ke depan. Yang tu yang saya rasa saya belajar sekarang lah. Jadi kita enjoy kerja kita, kita suka dengan career kita dan kita akan jadi lebih jujur. Sebab tu saya nampak kebanyakannya orang ni bila dia dah ada financial freedom, dia lebih ada kelebihan dalam nak suarakan pendapat dia yang betul, yang dia rasa betul lah, apa sudut pandang dia, dan kemudian dia lebih ada, orang kata ada options, dia ada banyak pilihan. Maksudnya kalau dia tak suka dengan kerja dia, dia boleh berhenti. Macam member saya berhenti je jadi doktor, tapi dia masuk balik. Sebab apa? Sebab dia kata inilah cara dia nak menyumbang kepada rakyat Malaysia. Walaupun dia adalah trader lah, dia adalah trader saham, dan ada juga dalam kalangan kita ni trader saham, dan memang setiap hari dia boleh buat je 5-6 angka sehari sebabkan main trade je. So bila dia jadi doktor balik tu, bukannya sebab dia nak duit, dia bukannya sebab nak gaji, tapi sebab dia betul-betul nak tolong frontliners dekat hospital. So sama juga, ada je rakan-rakan saya yang dah apa, kalau tengok tu tak perlu pun bekerja, tapi dia bekerja sebab dia enjoy. Macam rakan kami dekat Dr. Syed Khalid ada je kan, Dr. Adham, dia ada kedai macam-macam. Dia minat basikal, dia buka kedai basikal. Dia minat makan, dia buka kedai makan. Tapi he still a lecturer and a doctor. Kan, doktor pakar tulang kan. So kereta dia yang bestnya, kereta dia tu apa benda, kereta lambang kuda ni, alamak, saya gagal. Mustang. Parking sebelah masjid. Saya tahu sebab aku dah tahu dah, kereta kuda ni warna hijau, logo IIUM, nombor plate IIUM, apa benda tah. Okay, ini Mrs. Lecturer. Tapi he has the ability to do that. So maksudnya dia tak terikat terpaksa semua, sebab dia ada kat luar lain, aset-aset kat luar yang bantu dia, dan dia boleh tolong student, dia boleh support, dia boleh sponsor student dan segalanya lah. So that is what we want to be, that is what we are inspired to be. Macam itulah sebenarnya bagi saya, kena inspirasi jadi macam tu. Bila kita bekerja ni, memang duit tu hak, gaji tu adalah hak, ambil. Tapi kalau tuan-tuan dah ada financial atau kebebasan yang lebih besar, gaji tu bukannya nombor satu, tapi nombor dua pun ambil juga. Yang kedua, kena leverage. Poin kedua, bila kita nak bagi hak dengan keluarga ni, kena leverage. Contoh macam saya, sekarang ni isteri saya dah jarang masak lah. Jujurnya dia dah jarang masak. Dia tak dengar ni, hopefully. So, sebab saya yang suggest, kata kalau tak sempat masak, beli je. It's okay. I'm not marrying her for her to cook. Saya bukannya nak kahwin dengan dia sebab dia pandai masak. It's a bonus point to plus point lah. Sebab kita kahwin ni bukannya sebab dia pandai masak kan. Dan kita bukannya nak kahwin dengan orang yang pandai masak sebab baik kita kahwin dengan tukang masak, baik cari chef kan. Tapi kita kahwin tu sebab dengan benda yang lagi besar. So dia tak pandai masak, atau dia sebenarnya dia bukan tak pandai, dia tak sempat masak. Tak sempat masak sebab sibuk benda. Tak apalah, it's okay, tak sempat masak. Order je lah. Sekarang ni Foodpanda, Grab, apa benda kan. Dan satu benda lain, kita bantu juga jana ekonomi. Orang kata yang Grab, Food Rider, Foodpanda semua ni kan, rider ni dapat sumber pendapatan. So secara tak langsung kita bagi peluang untuk ekonomi tu mengalir ke dalam rakyat kita, bantu sesama rakyat kita, terutama yang terjejas disebabkan oleh COVID dan pandemik ni. So kita kena leverage se-leverage-nya. Saya selalu cakap dengan isteri, alhamdulillah Allah bagi kita ni rezeki, kita ni tak adalah dibuang kerja, gaji pun alhamdulillah. So bagi je, tolong je kan. Kalau orang tu jual frozen food, order je. Kalau kita tak habis makan, bagi dekat jiran-jiran. Sebab itu satu cara kita nak bantu ekonomi, dan satu cara juga kita leverage kita punya masa. Masa ni is a limited resources. Masa kita ni tak dapat dijual beli. Once pass, I have passed my 35 years. Saya dah hilang 35 tahun hidup saya. So untuk yang lebih muda macam Ashraf Rifai, tak habis belajar lagi. So saya sangat-sangat kagum dengan adik-adik yang lebih muda, dah mula melabur, dah mula fikir tentang masa depan, dah mula fikir tentang aset. Sebab apa? Masa ni adalah benda yang sangat-sangat mahal yang tak boleh dikembalikan. So itu mungkin pendapat saya, dan saya punya point of view lah yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan semua. Terima kasih Dr. Fitri atas kata-kata terakhir dan pesanan yang hebatlah untuk para audiens kita pada malam ni kan. Semoga kita dapat manfaat daripada pesanan tu. Saya rasa kalaulah semua suami memahami isteri kan, macam
Tak nak masak tak apa, order je GrabFood kan, pergi beli je frozen food, tak ada masalah. Saya rasa semua isteri-isteri di dalam dunia ni akan bahagia, saya rasa lah. Tapi mungkin ada isteri yang suka masak kan, penat pun suka masak, tapi itu tak apalah, terpulang pada dia. Jadi tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Syed untuk memberi sedikit pesanan ataupun kata-kata terakhir untuk webinar kita pada malam ini sebelum kita bersurai. Jemput Dr. Syed. Alright, terima kasih kepada Izian. Terima kasih kepada Fitri, sahabat saya. InsyaAllah lah kita mengerti insyaAllah nanti. Okay, kata-kata terakhir daripada saya. Yang pertamanya, kita ni manusia. Manusia ni, kalau siapa-siapa suka baca ada buku apa, Sapiens contohnya kan. Manusia ni adalah salah satu di antara organism yang komunal. Kita tak boleh hidup berseorang diri. Kita perlu hidup dalam kelompok kita. Manusia ni satu-satunya organism yang bila dia duduk satu tempat tu, dia kena ubah tempat dia. Kebanyakan organism bila dia sampai satu tempat tu, dia boleh modify diri dia. Macam COVID lah, dia jadi varian baru, dia modify diri dia untuk suit keadaan tempat tu. Tapi manusia tak. Manusia kita akan ubah sekeliling kita untuk suit kita. So ni ciri-ciri manusia. So manusia ni makhluk yang komunal. Kita kena berkelompok dan kita akan ubah. Apa kita boleh ubah adalah areas within our control. Ada benda kita tak boleh ubah, those are areas beyond our control. So kita kena identify our AWCs and apa our ABCs. So benda yang ABCs ni kita jangan stress dengan ABCs tu. Sebab kita tak boleh ubah. Kita stress macam mana pun, nothing is going to happen. Sebab it is beyond our control. Tapi areas within our control, kita kena ubah. Kita kena perbaiki. Kalau dah elok, kita jadikan lagi elok. So areas within our control, bukan untuk kita keep static, it's always a point for us to improve and get it better. So always identify AWCs and ABCs. Next is, kita kena ada matlamat. Innamal a'malu binniyats wa likulli imri'in ma nawa. Kan? Apa-apa benda kita kena ada the intention. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan? Kalau kita nak niat kita untuk dapat isteri, kita dapat isteri. Niat kita nak dapat harta, kita dapat harta. So niat dia is very important. The intention is very important. Sebab itu kita kena clear dengan our intention. Kenapa kita kerja hari ni? Kenapa kita berkahwin? Kenapa kita dapat anak? Kenapa tu big why tu kena ada. So kita kena tengok. Kita ada vision tak? This year, apa kita nak achieve? Di mana kita next year? Di mana kita in 5 years? Di mana kita in 10 years? Kan? Di mana keluarga kita? Anak-anak kita akan jadi apa in 1 year? Anak-anak kita akan jadi apa dalam 5 years? Dalam 10 years, anak-anak kita jadi apa? Di mana? Vision tu kena ada. Bila ada vision, baru kita boleh move towards our vision. So kena ada clear benda tu. Next is, do not work for money, let money work for you. Bila kita kerja untuk duit, saya kena rawat pesakit untuk dapat duit, saya tak akan boleh kerja dengan baik sebab ada banyak halangan dia. Tapi kalau saya kerja sebab saya enjoy apa yang saya buat, saya takkan, there's no problem. Dia tak akan mengganggu saya tak akan affected. Saya akan boleh kerja dengan lebih efektif, lebih kreatif. So do not work for money, let money work for you. For that reason, you can ada multiple source of income. It is not possible if you only have one source of income. So sebab itu bagi saya, kita nak berjaya sekarang ni as millennial ni, zaman-zaman millennial ni, it's not possible for us to have only one source of income. Kena ada multiple source of income. Next is prioritize. Prioritize, focus on people and activities that is productive and brings joy. Yang tidak produktif, yang counterproductive, yang kaki bawang, kaki apa ni semua, yang negatif, cakap politik banyak sangat, remove, unfriend them. You don't need them to grow. Macam kita nak tanam pokok lah, kan? You kena buang weed tu, baru you boleh grow. Kalau you biar weed tu membesar, dan pokok tu tak akan membesar. You kena letak baja, kena letak pokok-pokok yang sama, so kena buang benda-benda yang tak berguna tu. Next is, never bring stress home. Kalau kita stress, kita ajak keluarga untuk bantu kita, tapi jangan kita release our stress to our family. We are always replaceable at work, but the only place we are irreplaceable is at home with our family. So please do not bring stress home. Nombor seterusnya adalah unplug. Always unplug. Kena ada time away from our phone. Kan? Kena ada time away from our phone.
Budget lah time. Maknanya time makan jangan ada phone. Semua orang kan. Time kita dengan spouse kita jangan ada phone dan sebagainya. Next is always ada exercise, ada activity. Kena ada self-care punya activity. Next is embrace challenge. Kena embrace challenge, embrace change. Bila kita ada perubahan, baru kita boleh berubah menjadi lebih baik. Kalau kita tak nak berubah, kita nak static je, we will never be better. We can only be better if we embrace change. Change is good. Change is good. Next is happiness is a point of view. Happiness is a point of view. It is an option. It is a reaction. How you react to certain event. If you react positively, it will become neutral and it will become positive. If you react negatively to a negative event, it will only become more negative. So happiness is a point of view. Happiness is a choice. So you select, you choose which point of view yang you nak pilih. Last point is you need to invest. If you want to invest in everything in life ni, you can invest. Tapi macam mana nak invest? The first thing is you need to invest in knowledge. Invest in knowledge. Invest in knowledge. Look for a good mentor. Make sure you have good platform for you to perform, and make sure you have good network. Network yang cikai-cikai, network yang brings you down, keluarkan. Make sure bila you bersama dengan kelompok yang nak berjaya, baru you boleh berjaya. So that's what I have for the past 1 year lah. I've been dalam network dalam Far Capital ni. I think semua people yang bincang bagaimana nak jadi berjaya dan sebagainya. So I think having good network is very important. I think that's it from me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Syed atas poin-poin yang sangat penting kan. Saya rasa kalau yang melihat yang join webinar kita malam ni mesti tak sempat tulis ke banyak-banyak tu dalam banyak poin-poin penting daripada Dr. Syed kan. Saya suka untuk request balik satu kata-kata Dr. Syed lah tadi. Being the best is not an option but it is a responsibility lah. Memang betul pun dalam Islam pun memang kata buat apa saja, kalau kita doktor ikan, kita kena be the best in that part. Maksudnya kita kena tahu semua benda lah. Kena tahu pasal vaksin ni ikan, kena tahu bakar ikan paling bagus, paling mahal yang mana satu kan. So kalau jadi doktor neonatologi, doktor budak kan, kena tahu pula apa cecair apa yang nak digunakan kalau budak terbakar ke apa kan. Kalau kurang pernafasan tu nak kurang oksigen nak pakai intubation macam mana, semua kena tahu semua. Being the best is not an option but it's a responsibility lah. Sebab itulah doktor saya ajak saya jadi doktor pakar. Tapi saya berminat untuk jadi pakar benda lain, jadi nanti kan insya-Allah kalau saya jadi doktor pakar nanti saya akan bagi tahu lah saya jadi pakar apa nanti. Doakan sama-sama. Boleh sambung kat Tapi UIA. sebelum apa tu? Ada tu. Boleh sambung kat UIA. InsyaAllah kita tengok rezeki dekat mana kan. Jauh lagi perjalanan saya insyaAllah. Tapi sebelum tu sebagai seorang doktor, saya pun suka untuk berkongsi dan memberi sedikit nasihat lah. Sebelum memulakan keluarga, walaupun saya belum berkeluarga, suka untuk saya berkongsi kepada anda semua bahawa antara 3 punca utama perceraian di Malaysia ialah kerana kewangan. Maksudnya apa? Kerana tiada ilmu kewangan itu sendirilah. Jadi sebelum memulakan ataupun mendirikan rumah tangga itu sendiri, ilmu yang pertama sekali yang anda perlu tahu ialah ilmu agama. Ilmu kewangan nombor 2. Bagi saya yang tu lah. Nombor 1 ilmu agama, kedua adalah ilmu kewangan. Kalau anda tak ada degree sekalipun, tak ada diploma, SPM pun tak ada, tak apa. Ilmu agama kena mantap lah, nombor 1. Nombor 2 kena ilmu kewangan. Kena tahu bila nak menabung, bila nak melabur dan bagaimana nak cari duit untuk keluarga tu sendiri. Lepas tu, setelah berumah tangga, anda kena tahu, kena plan. Sebagai seorang doktor, saya kena bagi tahu ni, kena plan keluarga anda. Nak berapa orang nak. Dan dia punya jarak tu dekat ke jauh, sebab kalau anak anda rapat-rapat selang setahun dapat anak lagi, dia akan jadi beban pada ibu bapa tu sendiri dan juga anak tu sendiri. Anak yang masih kecil tu tak dapat attention betul-betul dan kurang kasih sayang akan menyebabkan masalah emosi, suka tantrum dan suka berdendam. Dan berdendam tu dia bukan semasa dia kecil dia, mungkin akan jadi sampai dewasa punya dendam tu. Jadi untuk orang yang dah berumah tangga, rancanglah keluarga anda sebaiknya. Dan sekiranya kita ada anak kita tu, kita tidak boleh mengharapkan mereka
untuk jaga kita di masa hadapan lah, sebab kita yang bertanggungjawab melahirkan mereka di atas dunia ni, kita yang bertanggungjawab atas mereka, bukan mereka bertanggungjawab atas kita. Okay, so kena betul-betul merancang keluarga anda. Okay, saya rasa perkongsian pada malam ni sangat baik. Saya dah cari dekat Facebook, tak ada apa-apa soalan. Dekat Zoom pun tak ada apa-apa soalan. Perkongsian Dr. Syed dan Dr. Fitri memang perfect. It's a perfect combo. Pada malam ni saya harap kalau anda rasa webinar kita pada malam ni sangat bermanfaat dan anda rasa nak berkongsi dengan orang lain, anda dijemput untuk share FB Live kami di personal FB anda masing-masing dan tag kawan-kawan anda lah. Boleh like, follow dan share kita punya FB Live. InsyaAllah minggu depan kita akan bawakan satu lagi webinar percuma. Posternya akan keluar. Follow rapat-rapat FB lubukharta.com. InsyaAllah kita akan berkongsi dengan lebih banyak. Kepada anda yang berminat untuk masuk ataupun join webinar percuma pada hari Ahad, anjuran Tuan Fazil Rizwan, anda boleh tekan link yang saya kongsikan di FB Live dari ruangan komen dan juga di Zoom chat box. Di sana saya ada letak link, anda boleh daftar di sana, saya akan daftarkan anda. Saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian anda semua untuk malam ini. Terima kasih Dr. Ikan, terima kasih Dr. Syed, Dr. Baby atas sokongan yang baik. Terima kasih anda semua yang join kita pada malam ni. Semoga kita semua sentiasa sihat. Doakan mentor kami, Tuan Fazil Rizwan pun sihat dan bebas daripada COVID-19 tak lama lagi. InsyaAllah teruskan momentum positiviti anda. Jadikan keluarga anda keluarga yang bahagia. Sekian sahaja daripada saya, Dr. Fitri dan Dr. Syed. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.